Sekarang share sesi share live. Allah. Sekejap. Warmer tu kau dah masuk kan? Yang mana? Warmer. Warmer dah. Okay, Assalamualaikum. Adik kena ke sana sikit pasal okey. Aku tak dapat lagi. Sharekan dulu live. Okey. Share je live. Sudah. Sama ni. Oh. Okey, satu je lah. Jap. Satu. Okay, Assalamualaikum. Jelas tak suara? Jap, dengar sikit suara tu. Testing suara. Test suara. Okey, Okey. jelas. Okey, alhamdulillah. Ya, suara kiri kanan lah. Suara dua orang ni. Aku dengan kau, suara kita okey ke? Okey, cuba Badik ni. Okey, aku cakap. Okey, suara aku okey. Suara kau pula. Okey, 3 2 1 dengar. Kalau kita cakap dulu, dia bergema ke tidak? Okey, nak. Okey, sudah. Sharekan je live. Okey, kita tengok lighting macam mana. Okey. Okay, Assalamualaikum. Selamat datang. Ada 8 viewer yang pertama-tamanya dijemput-jemput untuk sharekan live kita orang. Korang boleh sharekan dengan mana-mana follower ataupun following orang. Betul? Cara dia senang je geng. Kau pergi kat screen tu, kau tekan, kalau biasa kan tap-tap kan. Tapi ni kau tekan je screen tu, dia akan share. Dia akan tunjuk senarai nama, so tinggal kau nak share. Dan kau boleh tekan terus send. Kalau macam rajin-rajin, buatlah lebih. Kalau tak 5 pun jadilah. Betul. Dia berapa makin ramai kau share, makin luas lah coverage live ni. Dan mungkin ilmu yang ada ke dalam live ni bolehlah disampaikan dari orang ke orang dari masa ke masa. Zul, terima kasih kerana hadir dalam live ni Okey, alhamdulillah. Okey, mencari kepada tag screen lu. Dalam masa 2 minit, tepat pada pukul 3.20 kita akan start dengan sesi yang pertama, iaitu ada apa dengan Gunung Kinabalu. Acik. Jom minta tolong geng. Lulu, terima kasih. Terima kasih je live. Minta tolong geng untuk sharekan live ini dengan cara macam ni. Kita holdkan screen kemudian sharekan live ini kepada rakan-rakan terdekat anda. InsyaAllah sikit sebanyak benda ni dapat bantu diri saya ni. Alright, sebab benda ni kita nak sharekan tentang pengetahuan ilmu daripada sisi Gunung Kinabalu. Dah bulan Disember betul? Dah nak ke bulan 1 sekarang ni. Biasanya banyak pengunjung akan pergi ke Gunung Kinabalu dan kita nak tahu atas dasar apa, sebab apa kan. Main sini kita nak share kan. Alright. Tag screen ke? Gang, minta tolong tag screen. Kita kalau berada pada 20 view, kita akan teruskan start dengan tajuknya. Minta tolong untuk tag screen gang. Masuk dulu live. Tag screen serta sharekan live ini kepada rakan-rakan terdekat anda, insya-Allah. Jom. Kita akan startkan. Terima kasih Mulik kerana share live. Alhamdulillah. Minta tolong gang untuk tag screen. Okey, jom. Okey. Nak start ke? Tak apa, kita start je. Kita start je, okey. Walaupun viewer tak ramai, tapi tak jadi masalah. Okey. Kita pun boleh cakap relax, pelan-pelan kayu. So, bagi siapa yang baru join, Waalaikumsalam bang. Bagi siapa yang baru join, live petang ni, kita orang ni merupakan kali ketiga Mail dengan aku buat live waktu petang. Jadi, tema dia lain sikit. Dia kalau biasa kau tengok live Black Kuning ni kan, orang cakap memang betul-betul hard sell menjual. Tapi tema kami di waktu petang lebih kepada perbualan. So aku ceritakan sikit lah latar belakang kenapa kita berbual. Okey, baik. Bagi yang kenal, Mail merupakan orang yang baru dalam core outdoor and tactical. Jadi memang banyak gila lah knowledge pasal outdoor, knowledge pasal barang-barang tactical ni yang dia tak tahu. Jadi dengan kesempatan itu, setiap hari aku akan cuba luangkan masa. Aku cuba, ataupun kita yang lebih sini akan cuba luangkan masa waktu petang untuk buat live podcast sembang pasal outdoor, sembang pasal tactical. Betul. Okey. Okey, tanpa masa Badik, jom kita start dengan tajuk utama kita Okey. Iaitu, alright, tajuk kita hari ni lah ada apa di Kinabalu. Jom. Persoalan pertama, Badik. Okey. Badik, jika kita berbual tentang Gunung Kinabalu ni kan, ramai akan bertanya kenapa pendaki-pendaki baru maupun yang lama orang kata apa, memilih untuk mendaki di sana. Persoalan dia kenapa? Kenapa? Okey. Jadi Mail, kalau tanya akulah, dia ada lebih kurang ada dua sebab. Yang pertama, nak merasa Gunung Kinabalu. Dia sebab gini, Gunung Kinabalu ni mungkin aktiviti mendaki gunung tak berapa famous. Mungkin famous, mungkin tak famous, tapi aku rasa tak berapa famous lah.
Sebab bukannya majoriti rakyat Malaysia ni pendaki gunung. Jadi aktiviti mendaki gunung ni bukanlah terlalu famous. Walau bagaimanapun memang umum tahu, sepatutnya aku boleh kata lebih daripada 80%, lebih daripada 90% rakyat Malaysia tahu yang Gunung Kinabalu tu adalah gunung paling tinggi dalam Malaysia. Betul. Jadi biasanya manusia ni memang ada satu sifat untuk Ingin kita tahu. panggil, bukan ingin tahu, dia ingin menawan. Oh, ingin menawan. Faham. Nak try awal tak boleh, tapi kalau try Gunung Kinabalu boleh. Itulah benda yang nampak paling tinggi kat Malaysia, paling besar, paling susah lah kononnya kan. Jadi ada keinginan untuk menawan. Tapi dalam menawan tu pun kat sini baru pecah dua. Ada yang ingin menawan sebab kuasa. Maksudnya kuasa dia macam dia nak tunjuk pada diri dia yang dia berkemampuan kan. Jadi dia nak pergi Gunung Kinabalu. Ada yang ingin menawan tu atas dasar cinta. Jadi macam kat Malaysia aku ada gunung paling tinggi, jadi aku mesti cuba naik. Kalau kita sembang tentang kuasa, macam mana tu? Adakah lebih kepada orang kata apa, berlawan dengan diri, just kita aku dapat sampai puncak ni? Kalau sembang pasal kuasa tu dia lebih macam dia berlawan. Kadang-kadang berlawan dengan diri sendiri dan kadang-kadang berlawan dengan orang lain. Itu sembang daripada sisi itulah. Okay. Selain daripada tu, kadang tajuk dia masih sama lagi, persoalan dia kenapa. Boleh tak balik cerita sikit sejarah Gunung Kinabalu? Kita kadang-kadang live ni kan, semua orang nak tahu juga sejarah. Kita naik Gunung Kinabalu, geng kita naik Gunung Kinabalu, tapi kita tak tahu apa sejarah dia. Sebaiknya kita kena tahu. Kita melawat satu tempat UNESCO tau. Tempat UNESCO di mana kalau kita tengok balik ini merupakan tapak warisan UNESCO pada tahun 2000 apa yang ni saya tak ingat, kena buat research balik. So korang bolehlah tengok. Takkanlah kita pergi tempat bersejarah ke apa, tak nak tahu sejarah dia apa. Mesti kita nak tahu juga, betul? Boleh sembang sikit ke daripada latar belakang dia ke? Kalau latar belakang Gunung Kinabalu ni, dia merupakan boleh kata antara formation yang tua jugalah. Sebab Gunung Kinabalu ni dia terhasil, kalau aku tak silap, disebabkan proses subduction. Jadi antara cara pembinaan sebuah gunung adalah subduction, di mana plate lemah bertemu dengan plate yang kuat. Bila dia bertembung, plate lemah ni ke bawah, plate kuat ni ke atas. Tapi ni satu masa dululah. Kita bukannya lagi dekat dengan lingkaran api Pasifik. So tu creation dia. Dan apa yang menarik pasal sejarah Gunung Kinabalu ni adalah the first summit lah, lebih kurang. The first summit? Mati kan? The first summit. Sekejap ada orang telefon pula. Biar. Okay, the first summit. Boleh kita modkan kepada ni ke? Tak boleh, nanti kan hilang lah internet. Silent. Sekejap. Geng, minta tolong geng, kejap. Kejap geng. Kejap geng. Isteri balik. Okay, sorry. Sambung balik. Okay, kembali balik pada sesi tadi Alamak. Dalam percubaan untuk first summit Gunung Kinabalu ni memang cerita dia agak mencabar sikit lah. Di mana saya silap nama Gunting lah Garden kot. Kira attempt demi attempt tu dibuat, dan jalan cerita macam mana kewujudan Sabah Park ni pun agak menarik lah, bila kerajaan campur tangan untuk memajukan. Ada campur tangan kerajaan juga. Macam mana pula kalau kita cerita pasal sejarah, betul? Sejarah Kinabalu ni. Campur tangan kerajaan dengan penduduk setempat. Adakah ada halangan ke tentu, cabaran dia? Cabaran dia sebab tak ada orang pernah naik, jadi tak ada orang tahu jalan. Tapi yang membuatkan dia sukses memang daripada penunjuk arah tempatan lah. Anak-anak tempatan lah, daripada kaum dusun kalau tak silap. Kaum dusun. Kaum dusun dia yang menyebabkan jalan ke puncak Gunung Kinabalu tu ditemui. Tapi kalau kita kembali kepada sejarah lah, ini mungkin ada setengah adat kepercayaan Gunung Kinabalu ataupun orang dusun punya daripada sisi lain mengatakan itu merupakan semangat, iaitu tempat kembalinya kita selepas kita meninggal. Adakah benda itu betul? Wallahualam. Jika ada geng-geng Sabah ke boleh try komen Ada memang, aku pun pernah jumpa kak.
benda yang sama, info yang sama yang mengatakan kepercayaan kaum dusun, kaum tempatan bila mana kira tempat persemadian lah. Betul. Roh-roh nenek moyang akan duduk di situ. Tapi nak explain pada tu, itu adalah bahagian kepercayaan masing-masing. Faham. Kita tidak membangkang, tidak pula bersetuju. Apa yang mereka percaya, kita leave it as it is lah. Namun aku agak bersyukur jugalah, walaupun gunung tu kira, yang aku faham dia macam aku nampak landscape lah. Aku nampak landscape pemikiran dia adalah Gunung Kinabalu tu kira tempat yang suci lah, tempat persemadian kan. Tapi agak bersyukur sebab masih boleh didaki. Sebab kalau kau nak tahu, ada juga gunung-gunung kat luar negara ni yang kalau kita tengok, kalau dinilaikan macam gunung ni kalau hiking mesti best. Tapi gunung tu adalah tempat larangan pendaki. Tempat gunung tu tidak boleh didaki. Sebab kepercayaan tempatan kira gunung tu terlalu suci. Jadi walaupun atas dasar campur tangan kerajaan pun memang tak akan boleh memang tak akan boleh. Sebab mana-mana kerajaan dalam dunia pun melainkan kerajaan yang tak rasmi itulah. Kan? Apa rakyat tempatan kata, dia normally memang akan ikut. Walaupun lah kalau kita fikir Persekutuan Malaysia tidak mengiktiraf Gunung Kinabalu tu sebagai gunung yang suci, tak ada. Kerajaan takkan keluarkan statement tu. Kita tetap akan ikut orang tempatan punya ni. Okey, cerita daripada tu sejarah. Sekarang kita nak tahu ketinggian cuaca macam mana pula keadaan kat sana tu. Okey, cuaca kalau on average lah, cuaca dekat Gunung Kinabalu ni dia kalau aku pergi Gunung Kinabalu tak banyak kali, baru aku rasa 3 kali. Tapi cuaca kat sana boleh kata macam perangai dia sama juga kat Semenanjung. Lebih kurang. Dia nak panas, dia panas. Istilah langit lah. Langit nak cerah, dia cerah. Langit nak sejuk, dia sejuk. Cuma perbezaannya kat sana, walaupun kita baru mula mendakil, macam lebih lagi sekarang kita panggil sebagai tipu Ringgit lah. Starting point dia tipu Ringgit. Tempat yang kita nak mendaki tu elevation dia pun dah tinggi. Dah 1000 lebih. Automatik memang dah sejuk lah. Okey. Itu daripada sisi cuaca. Dari sisi cuaca lah. Dari sudut humidity dia bagi aku lebih kurang. Orang Semenanjung tak rasa janggal dengan kelembapan udara kat sana. Cuma kita biasanya akan kalah pada tahap sejuk lah. Okey. Cerita pasal ketinggian kan. Ketinggian ni adakah Badik bersetuju ke tidak? Daripada sisi hardness dia kan. Merupakan nombor ke-29 seingat saya Gunung Kinabalu ni dalam Asia Tenggara yang tertinggi. Dan daripada segi susah dan senang ni, ada orang akan buat comparison. Kenapa kau buat Kinabalu? Kinabalu lagi susah, baik kau buat tahan. Ada pula mengatakan lagi baik kau buat tahan, naik gunung tahan daripada kita naik Gunung Kinabalu. So kita nak minta pendapat Badik. Okay, faham. Kebetulan aku memang tengah work something out dengan kira formula mendaki gunung ni lah. So kelemahan dalam, aku cerita kat kau, rating dalam mendaki gunung ni, yang pertama selalu macam kau cakap tadi, tak doh, sana lagi susah. Taklah, masa aku naik lagi susah. Betul. Kan? Dia macam tak boleh pakai sangat. Kedua, rating yang ada adalah per 10. Tapi 1 per 10 tu, kalau katakanlah 1 per 10 adalah Bukit Berogah dekat Semenyih, dan 10 per 10 adalah V3, jurang dia terlalu besar. Jadi makna kata level 2, level 3 dengan level 4 jauh sangat beza. Sepatutnya jauh beza, dan orang tak boleh nak letakkan dia di sebuah tempat yang tepat lah. Dan yang ketiga pula, cara rating adalah ABCD. Apa tu maksud ABCD? Maksudnya track ni apa? A ni susah D ni senang sangat. Walau bagaimanapun, kelemahan dia kepada nombor 1, 2, 3 ni adalah pengalaman semasa. Ada hari contoh kau naik Kinabalu dalam keadaan kau dah jogging 40 km satu hari, mesti kau rasa senang. Betul. Ada hari kau naik Gunung Tahan dengan berat badan kau dah tambah 100 kilo, mestilah susah. Baik, faham. Okey, itu dah menjawab daripada sisi soalan pertama. Mari kita baca komen. Okey. Baik. Daripada Daniel Uji. Sambil-sambil kita orang baca komen, jom tap screen Minta tolong geng untuk tap screen dan share live ini kepada rakan-rakan terdekat. Jikalau korang ada sebarang persoalan tentang Gunung Kinabalu, boleh saja dropkan komen korang. Okey. Iaitu 18 daripada Daniel Oji, 1851. Putih naik walaupun dilarang. Apa tu maksudnya, Badik? Betul. 1851 gunung tu masih dalam skala suci apa? Dia takrifkan sebagai suci. Okey, item orang nombor putih 10. naik. Ada orang nak tengok item nombor 10. Sekejap. Saya ulang suara kepada tadi MZ Jakir, ada lagi tak MZ Jakir? Jikalau ada lagi boleh dropkan komen.
Jikalau abang ada lagi, kita akan reviewkan item nombor 10. Okey. Tapi nak tanya, kita kena review juga item tu. Review jugalah. Kita kena Dan review overtime juga. dalam podcast kita ni kita akan review barang dari masa ke masa. Sebabkan kita buat live tapi TikTok suruh buat dengan beg kuning. Jadi bila buat dengan beg kuning, sambil-sambil orang tanya macam ni, kita akan review produk sikit-sikit lah. Betul? So anyways, item nombor 10 apa dia? HA13. HA13. Jom, kita review sikit HA13 ni, boleh Okey. Sambil-sambil tu tap screen geng. Alright. HA13 berkapasiti 350 lumen serta dia boleh pergi sejauh 120 meter. Itu daripada sisi dia punya jauh punya. Okey, ini merupakan salah satu konsep kategori hybrid punya lampu. Dia ada kategori lampu putih dan lampu warna merah untuk emergency digunakan. Kita try buka, kita tengok sikit kita review sikit sebanyak tentang benda ni. Dia datangnya dengan kategori dia. Bismillah. Susah pula. Okey. Antaranya daripada sisi strap reflektif hampir keseluruhan. Nombor 2, body crack juga 90 degree, tak ada masalah. Bentuk macam ni disediakan dengan bateri AAA, bateri alkaline 1.5 volt punya. Daripada sisi pertama ke double tap saja, ini merupakan kapasiti dia 6 lumen mampu bertahan hingga 140 jam. Upkan lagi kategori 100 lumen boleh bertahan sehingga 12 jam. Upkan lagi, ini merupakan 350 lumen mampu bertahan sehingga 3 jam. Selain daripada itu, IP rate dia merupakan IPX6. Jikalau hujan lebat pun tak ada masalah, apatah lagi korang nak guna untuk pelbagai aktiviti. Dan serta tambahan daripada sisi impact resistant, boleh terjatuh ketinggian 1 meter. Alright, itu sikit sebanyak tentang review item nombor 10. Harap jelas Inilah dia. Kita minta kerjasama korang juga untuk Mr. add to cart minta tolong geng untuk add to minta cart. tolong add to cart supaya nampaklah sikit macam kami sedang menjual bersungguh-sungguh. Okey, ada berapa orang Okey, jom add to cart dulu belanja. Belanja dulu add to cart bang. Add to cart je geng. Add to cart je. Minta tolong add to cart geng. Ladimi, terima kasih Jolef. Abang, Mr. R ada bagi gift lah. Saya baru perasan lah. Alhamdulillah. Mr. R, terima kasih banyak. Love, mini love sikit tu abang. Terima kasih abang. Alright, dan Ed, thank you. Alright, boleh kita kembali kepada soalan sambung. ke? Okey, soalan yang kedua antaranya ialah ni. Okey. Badik, jikalau saya tak silap Badik Badik akan mengetuai trip untuk ke Gunung Kinabalu ni pada berapa hari bulan? 20 hari bulan saya tak ingat. Kalau tak silap 26. 26 hari bulan 26 hari bulan ni. Tapi saya nak tahulah apa persiapan Badik untuk ke Kinabalu ni dan bagaimana persiapan pemula yang baru nak naik Kinabalu ni. Boleh tak cerahkan sikit daripada segi itemization, kewangan, rehat macam mana, fizikal dan mental kita macam mana pula time kita nak naik? First thing, kalau nak mendaki Gunung Kinabalu ni untuk nasihat untuk orang kita panggil sebagai kebanyakan orang ramai Gunung Kinabalu ni dia costly, dia agak berharga, agak mahal. Bukan agak mahal, tapi harga dia tu bukan harga biasa-biasa sebab ground cost dia basically memang perlukan minimum RM2,000. Tapi ada yang katakan tak sampai 2,000. Dia akan sampai 2,000 kalau kita campurkan dengan makan, minum, transport. Maksudnya 2,000 ni daripada rumah sampai rumah balik. Bukannya 2,000 bayar kat sana je. Daripada rumah sampai ke rumah balik, dia boleh cecah lah 2,000. Jadi nilai tu bukan sikit lah. Itu daripada segi kewangan lah. So average dalam RM2,000 lah untuk nak average lah. Berapa hari tu kalau kita pergi tu? Average 2,000 tu boleh kata berjimat habis 3 hari 2 malam. Tapi agak susah lah nak buat. Okay. Sebab kita ada banyak hidden cost yang bukan hidden cost, tapi kita panggil downstream cost downstream. Contoh, kau pergi, kau nak makan, katalah 3 hari punya makan dekat kedai RM40 ke? Mana cukup bro. Betul. Ini pula makan kena pula ada time yang duduk kena sidai lama kat airport. Dekat airport nasi goreng RM2.50 ke? Tak dapat dia. Mahal juga sana kat airport. Airport lah. So kau tak tahu bila masa kau nak kena sidai. Jadi bila nak pergi ke Gunung Kinabalu, biasanya nasihat pertama yang kita nak bagi, pastikan kewangan tu ada. Sebab kita memang pernah tengok orang yang kira macam, bukanlah nak kata bergolok gadai, tapi kurang bersedia dan juga sebenarnya kurang berkemampuan. Dan expedition tu akan jadi seksa lah untuk dia. Itu untuk 2-3 hari punya expedition Tapi ada satu lagi persoalan. Boleh ke kita minta maaf kadang ada setengah orang tanya, mungkin ada jenis yang solo pergi sendiri.
yang tak ikut trip, boleh ke kalau kita pergi Kuala Kinabalu tanpa ada guide? Guide. Okay, tak nak naik Kinabalu memang kena pakai guide. Kan? Sebab itu memang dah ditetapkan oleh Sabapak. Sabapak. Seperti mana kita masuk kena ada permit, begitu juga kena ada guide. Dan guide dia ratio adalah 1:5 lah, satu guide 5 orang. Satu guide 5 orang. So berarti kalau Badik lah sebagai organizer, contoh kalau bawa sana, contohlah ada dalam 40 ke ataupun 30 orang, adakah kita terpaksa guide tambah lagi banyak lagi? Ya. Kena juga? Kena juga. Dan tak kisahlah kita dekat sini berpengalaman macam mana pun, tapi kalau pergi sana bawah tiket mendaki gunung, pendaki sebagai pelawat, kita kena pakai guide. Maksudnya kau kat sini mungkin dah jadi malim gunung, kat Gunung Tahan dah 70 tahun kan. Bila pergi Kinabalu tak pakai guide. Kena pakai guide tempatan dia. Itu kena pakai guide tempatan Tempatan. Guide semua kalau tak silap lah. Guide semua memang datang daripada suku kaum dusun. Berarti kalau kita pakai guide lain macam tak boleh lah. Tak boleh. Contoh Semenanjung, daripada Semenanjung guide tu datang. Tak dapat. Pergi. Tak lepas juga? Tak lepas tak. Memang dah tetapkan syarat. Syarat dia. Itu syarat daripada Sabapak. Okey. Itu cerita daripada segi kos dia, kewangan. Tapi daripada segi item pula macam mana, Badik? Okay, dari sudut equipment, kalau nak jimat, perlulah ada kawan-kawan yang dah pergi Kinabalu dan kita boleh pinjam barang dia. Itu sikit. Dalam nak mencari beg, saya bukanlah nak kategori perlu kat nak ambil besar. Kadang kita nak advise konsultan kat situ, kita tak tahu pemilihan beg yang terbaik. Sebab saya tak pernah naik lagi, jadi saya nak tanya, berapa point-point dia akan stop kat mana, lepas tu baru kita akan naik ke summit attack puncak dia. Beg apa yang kita perlukan bawa sebenarnya? Beg paling asas sekali perlukan satu beg lah. Tak kisah beg apa, paling asas beg kena ada. Sebab dalam beg tu lah kita nak bawa air ke, makanan ke, dan juga peralatan bantuan macam jaket, emergency blanket, kita tak tahu kan. Jadi kalau ikut saiz tu, kau boleh pergilah dalam 15 liter, 20 liter. Besar-besar macam ni yang ada kat belakang ni pun dah cukup lah. Ini kapasiti antara 15 ataupun atas tu? Ini 15 liter pun dah boleh. Akan tetapi kena ingat, kalau pakai beg ni, kena ada beg lagi satu untuk bagi pada porter. Jadi kita akan ambil porter lah. Itu cerita yang porter Alright. Berapa pula kos biasa kalau kita ambil porter? Kos porter ni, kalau kau tanya aku tak mahal. Sebab dia punya kos sekarang adalah RM14 per kilo untuk two way. Dia akan bawa pada Timpohon Gate sampailah ke Labarata dan patah balik ke Timpohon Gate. Oh, so dia sangkatkan kat Labarata tu je sampai Labarata, lepas tu dia ada campsite kat atas? Dia bila Labarata tu kira, kalau orang tak tahu, dia kira macam campsite. Kita akan mendaki, check in dekat Labarata. Pukul 2 pagi bangun, shoot puncak, turun, packing barang, turun. Okay, daripada segi item. Ada Abang Oji komen, RM15 ke RM14 sekarang? Abang Oji, terima kasih. Saya baru lepas WhatsApp guide, saya kena 14, tapi mungkin sebab guide tu kawan kot. Sebab yang dulu kita buat 13 kan. Tak tahu abang pergi bila. Masa last saya pergi 13. Yang ni saya nak pergi, baru tadi WhatsApp, fresh lagi WhatsApp dengan guide, dia bagi 14. Mungkin harga diskaun ke apa, tak tahulah. So kalau tanya confirm ke tak dia 14 ke 13 ke 15, within that price lah. Okey. Sekarang kita daripada segi item, kita daripada segi bag, tapi daripada sisi lain, apa lagi yang betul. Apa daripada sisi lain kalau kita fikir balik? Contoh headlamp, macam mana penggunaan headlamp mana sesuai. Kadang ada newbie yang kita tak tahu. Macam saya kategori newbie saya tak tahu apakah itemization yang patut saya bawa. Perlu ke saya nak pakai kasut yang jenis macam mana, seluar pemakaian pula. Daripada sisi lain, bag tadi kita dah cerita, headlamp, pemilihan dia macam mana? So kalau kita nak cerita barang berdetail, susah sikit sebab dia akan bercampur bau. Maksudnya kita nak cerita spek headlamp, nanti nak kena cerita spek buah tali pinggang, cerita spek stokin apa kan. Faham. Jadi biasanya apa aku cakap dengan orang, Kinabalu ni cabaran dia bukanlah pada track dia. Dia ada 3 cabaran utama untuk aku, dan juga ini aku sampaikan biasanya kepada majoriti orang Semenanjung.
Pertama, cabaran Gunung Kinabalu adalah suhu. Suhu dia rendah. Kan? Berapa 15, 13, 8. Last saya tengok dekat dalam ni kan, ada yang mengatakan suhu Kinabalu boleh mencecah daripada bulan Disember ke Januari daripada negatif 4 Celsius hingga ke 8 Celsius. Betul. Manakala kalau bulan yang berbeza daripada start Februari dan seterusnya, dia tidaklah akan sesejuk ini. Antaranya 3 Celsius sampailah ke atas. Boleh ke jadi kepada suhu beku? Boleh? Boleh jadi. Kalau cerita suhu terjadi? ni dah biasa jadi. Dah biasa bukan, jadi? Bukan pernah je, dah biasa. Aku rasa macam hampir setiap tahun memang akan, nanti kau tunggulah, adalah berita icing. Aku panggil icing lah, maksudnya dekat puncak Gunung Kinabalu tu, lopak-lopak air tu jadi ais. Macam mana pula dalam keadaan badai akan pergi dalam bulan 12 ini? Adakah dia akan jadi satu, orang kata apa? Jadi itu yang cakap tadi. Pendapat aku kembali kepada pangkal dia. Pangkal persoalan dia, cabaran utama dia 3. Yang pertama suhu. Yang kedua oksigen. Sebab ketinggian lah. Oksigen. Dan yang ketiga adalah jarak. Dan jarak campur masa. Okay. Untuk suhu ni, macam tadi kita tengah sembang, suhu ni memang boleh cecah negatif. Boleh cecah negatif. Tapi itu di puncak lah. Di bawah tak. Dekat puncak. Tapi dekat bawah pun apa kurangnya, setakat 12 tu macam hari je dia sedap. Kalau negatif tu start daripada laban rata ataupun selepas laban rata? Atas lagi pada saya. Atas lagi. I see. Itu daripada segi suhu lah. Okey. Jadi daripada punca cabaran ni lah baru kita akan adaptkan. Maksudnya macam tadi kau cakap pasal headlamp. So newbies dalam kepala kalau tak ada duit beli headlamp RM15 pasal malam. Kalau kau tanya aku cukup. Sebab cabaran dia bukan dekat track. Track Gunung Kinabalu memang dah lebar. Kenapa kita perlukan headlamp yang kuat dan terang? Sebab kita nak tengok jauh, sebab kita tak nak sesat, sebab kita nak tengok ancaman. Tapi Gunung Kinabalu tak ada benda-benda tu. So kalau katalah nak jimat sangat, kau pakai lampu kabat pun tak ada orang marah. Konon lah. Itu je lah, tak perlu berteknologi sampai tahap macam tu. Tapi persediaan untuk 3 cabaran sebenar ni tak boleh bawa main. Contoh suhu. Kau boleh pakai kasut murah, tapi kau jangan pakai stokin murah. Jangan pakai stokin biasa. Sebab selalu aku tengok, minta maaf saya mencelah, kasut murah tu adakah diertikan sebagai kasut getah kampung, getah Adidas boleh ke tidak ataupun ni? Dia masih boleh. Tak ada masalah. Macam tadi aku cakap, bukannya tak boleh lah, sorry. Kena pertimbangkan. Sebab kena ingat, okey, kau pakai kasut getah, okey, pada suhu 8 darjah Celsius, kasut getah tak fail. Yang fail tu kau akan kaki kau sejuk. Sebab kasut getah nipis, tak ada thermoregulation. Jadi apa yang nak buat, okey, stokin tak boleh buat main lah. Stokin pakai betul-betul. Faham. Okey, kita stop kejap balik. Boleh kita baca komen sekejap? Jom. Start daripada atas ni yang lepas RM14 tu saja. Alright. Ladim ada mengatakan tentang altitude kat sini. Okay. Macam mana keadaan tu? Malam tak dapat. Okay. Badik boleh tengok? Malam tak dapat hike bang, kalau tak silap. Kasut kena pakai kasut hike boot. Hike boot. Terima kasih atas pencerahan Daniel Oji. Nampaknya awak ni otai ni. Kalau pakai kasut hike biasa tu tak tahan kaki. Sampai cakap cabaran naik Gunung Kinabalu mental. Fizikal perlu stamina kuat. Baik. Breathing teknik juga kena betul. Breathing teknik pun main peranan juga. So itulah. Tapi kalau breathing teknik tu biasanya aku akan letakkan untuk mengatasi cabaran yang ketiga tu lah. Cabaran kedua dengan cabaran ketiga. I see. Okey, Kayu. Terima kasih juga. Jangan lupa follow kita orang untuk mengetahui info-info seterusnya juga. Alright. Jangan lupa untuk tag skip dan sharekan live ini kepada rakan-rakan terdekat anda, sebab apa, kita nak sembang tentang ada apa kat Gunung Kinabalu dan persiapan untuk kita nak hadapinya. Okey, itu daripada sisi item kita dah cerita dah. Tu. Adakah setengah orang macam tak ada training, boleh macam member cakap, jom bulan 12 ni Kinabalu, dia kata contoh biasa macam tu kan. Okey, Lenjan terus daftar, okey aku follow go ni. Training tak ada, adakah biasa? Itu terjadi juga? Biasa. Boleh adalah lepas biasa ke ataupun ni? So boleh lepas atau tak boleh lepas, dia kembali balik kepada cabaran nombor 2. Cabaran nombor 2 ni adalah oksigen. Okay. So oksigen ni bila dia kurang di paras gunung, kita akan panggil, boleh terkena penyakit AMS, acute mountain sickness. Kat sini bagi yang tak tahu, acute mountain sickness tu bahasa orang putih, tapi bahasa Melayunya adalah penyakit akut gunung.
Akut tu memang dalam bahasa Melayu. Akut tu takut ke atau akut? Akut, A-K-U-T. Akut. Tapi apa benda akut tu majoriti memang takkan tahulah. So kat sini kita kongsikan maksud akut tu adalah penyakit yang datang secara mendadak dan tiba-tiba. Dia sakit dekat situ. Dia adakah sebab badan kita shock ke atau? Ada sebab dia banyak, tapi kunci utama dia adalah oksigen kurang. So bila oksigen kurang ni, kau akan terdedah kepada dua kegagalan yang bahayalah, ataupun salah satu atau mungkin kedua-duanya. Satu adalah HAPE, satu adalah HACE. Singkatan dia. HAPE ni adalah HAPE, High Altitude Pulmonary Edema, dan HACE pula High Altitude Cerebral Edema. Maksudnya bengkak berlaku pulmonary sama ada di paru-paru ataupun cerebral di otak. Oi, geng. Badik jadi profesor dah. Kan? Dah boleh panggil Doktor Badik dah sekarang ni. Salam dari Surah Nurul Yakin. Waalaikumsalam. Alright, okay. Itu daripada sisi fizikal. So, artinya memang kita perlulah. Okay, suggestion Badik lah untuk daripada sisi fizikal dan mental. How about exercise version yang sesuai untuk kita? Contohnya memang setengah orang jarang naik gunung ke. Apakah latihan sesuai untuk diorang? Okay. Cabaran yang untuk Gunung Kinabalu iaitu bahagian oksigen. Oksigen. Bahagian oksigen lah, ambil oksigen dulu. So bahagian oksigen ni baik. Kau dengar AMS, mesti kau rasa macam, Badik dah biasa Kinabalu, pergi overseas konon, Badik mesti tak kena kan? Boleh, tak betul. ambil. Kita akan terfikir macam tu. Betul. Engkau fit, on average, kalau setakat fit average, belum tentu kau tak kena AMS. Dan juga kalau kau dah pergi banyak kali pun belum tentu kau tak kena AMS. Tapi langkah-langkah perlu diambil lah. Maksudnya contohlah kalau kita ketepikan kejap pasal gunung, kita ambil lah contoh motor. Kau pakai motor signal bukan 2 je, kau pasang 8. Tayar bukan 1 je, bukan satu je tapi gemuk lagi. Semua dah bagus lah, brake pakai brake disc. Tapi kalau orang langgar kau tetap accident kan. Betul. Mendaki altitude tinggi pun macam tu juga. Engkau cuma mampu bersedia. Kalau nak kena, kena. Faham. Tapi dari sudut training, yang selalulah satu benda yang aku nak kongsikan yang kurang tepat adalah selalu, especially orang-orang yang area KL, dia akan cakap, okay, kau nak naik Gunung Kinabalu, bantai lah tangga Batu Cave. Sebab Batu Cave kan tangga dia panjang kan. Tapi sebenarnya geng, bagi aku, bukan sebenarnya, bagi aku geng, benda tu tak tepat sebab daripada kau baring, lebih baik kau duduk. Daripada kau duduk, lebih baik kau berdiri. Daripada berdiri, lebih baik jalan. Daripada jalan, baiklah jalan laju sikit. Itu yang naik tangga, pergi jogging, tak pun lari pucuk-pucuk dalam laju selama 3 jam. Dia sebenarnya adalah skala sukan. Daripada kau tak buat, baik kau buat something. Dia bukannya benda tu yang terpaling perfect. Sebab aku dalam mendaki gunung, aku tak pernah sekali pun, jangan kata panjat Batu Cave, masuk pun tak pernah, aku rasa. Batu Cave tak pernah pergi ya? Tak pernah pergi. Padahal lalu selalu rumah adik aku dari situ, just tengok. Aku tak pernah masuk. Tapi cantik Badik Gila. Tapi maksudnya itu bukanlah latihannya semata-mata. Sebab kalau nak tahu, ada satu point, iaitu macam tadi aku cakap, cabaran nombor 3 Gunung Kinabalu, distance dan juga masa. Pada hari pertama, daripada Tim Pohon nak ke Labang Rata, jarak dia cuma 6.5 km. 6.5 km sahaja. Kau jogging pun dah 5 km kadang-kadang, 5-10 km waktu petang. Dah. So 6.5 dalam kepala kau mesti tak susah. Betul. Tapi kita kena Tapi kau lupa yang point nombor 1 dan nombor 2 tadi. Suhu makin rendah, oksigen makin rendah. Jadi apa yang kau rasa pada 6.5 km punya kepenatan biasa, di Kinabalu akan lebih susah. Sebab kau sejuk dan kau kurang oksigen. Tapi yang paling sakit sebenarnya adalah hari kedua. Hari kedua hari kedua selepas kita dah sampai Labang Rata, kita makan-makan, kita tidur kan. Kemudian kita bangun untuk kita bangun sebagai summit attack dan turun. So hari kedua ni, kalau aku tak silap, kilometer 6.5 nak ke puncak lebih kurang kilometer 9. 2.5 kilo je bro. Kilometer 9 Jauh ke? Aku cakap kau. 2 kilometer tak jauh lah. Tapi seksa. Sebab sejuk, kurang oksigen. Tapi kita ambil kilometer je man. Time summit tu 2.5 satu hala. Kemudian kau kena balik 2.5 sudah 5. Kemudian kau nak kena keluar terus, tambah lagi 6.5. Artinya hari kedua perjalanan kau adalah 11.5 km. Okey. Pergi dan balik pada hari kedua sekali henjut. 11.5
bagi kau patutnya dah start rasa, okay, ni rasa ni. Rasa dah terasa jauh dia, betul? Tapi kau kira balik tak point nombor 1 dengan nombor 2. Sejuk dan juga kurang oksigen. So bahana kalau katalah sekarang ni aku suruh kau jogging 11.5, kau jumpa balik aku, dek aku dah settle 11.5. Kesakitan, kepenatan yang kau dapat tu sikit kalau banding dengan 11.5 km Kinabalu. I see. Itu daripada sisi lain. Okey. Boleh kita start kadang TikTok, minta maaf kadang kita tak nak kena cerita juga pasal satu barang juga. Okay, jom. Jom. Barang yang Badik boleh pilih Badik. Okey. Badik boleh pilih. Barang. Kita main hand warmer lah. Hand warmer lah. Tak pernah naik. Badik boleh cerita sikit pasal hand warmer ni? Okey, saya dah ni. Kita dah pinkan kalau... So ni pin. Sebelum tu minta tolong geng untuk add to cart. Add to cart je geng. Ada 7 orang. Belanjalah add to cart. Belanja dulu add to cart geng. Belanja add to cart dulu. So barang ni, hand warmer ni bernilai RM2.50. Dalam dia ada sepasang. Dia ada 2 lah. Okey. Tujuan dia adalah untuk menjadi pemanas. Cara berfungsi pun dia senang je. Bila kita buka, dia akan 2 uncang. Ada 2 uncang tu, kalau orang tak pernah tengok, dia macam uncang teh warna putih kan. Dan kita udarakan dia kejap. Let it let dia akan kembung lah patutnya. Dia tak payah kembung. Maksudnya biar oksigen reaction. Biar ada dia berjumpa dengan oksigen dulu. Dan dia akan start panas. Bila dia panas tu dia akan membantulah. Especially macam kami yang nak naik Gunung Kinabalu, benda ni penting lah. Dan aku biasanya akan recommend bawa minimum macam bukan time sampai, time nak tidur, time nak submit. I see. Berarti memang kena pakai macam tu saja Dia pakai sekali pegang macam ni saja ke dia sebaik-baiknya jangan ada direct contact dengan badan, dengan kulit. So kena ada pakai sarung tangan? Sarung tangan, tak pun letak dalam baju ke. Dia bukannya barang tu macam ni kena kat kulit. Kalau dia biar beralas lah. Dia ada chemical reaction benda ni? Dia memang chemical reaction. Jadi sebab tu antara sebab dia tak recommend untuk kita direct contact dengan our skin, dengan kulit. I see. Faham? Okey. Itu sikit sebanyak. Boleh kita baca komen ke Badik? Okey, jom. Okey, jom. Komen daripada mana ni? Start. Jauh. Frostbite Frostbite tak kot Kinabalu. Biasa-biasa je, nobis Abang Oji mana ada, dia punya Oji ni mesti otai ni. Dan hipotermia juga bahaya, yes. Sebabkan suhu rendah tu boleh kena hipotermia. Hypo Ladim, bukan hyper tu panas. Hypo suhu panas sangat pun boleh jadi, sejuk sangat pun boleh jadi. Kalau Kinabalu susah kena hyper lah, biasa hypo lah. Okey. Lah, Sazwan Sapiah, salam dari Surau Nurul Yakin. Salam juga kepada korang juga. Terbaik. Right, let's go. Naik nak kena ritma, saya naik dalam otak nyanyi lagi Didi kawat salah satu. Naik kawat salah satu training tangga. Alright. Lain-lain mana tadi? Tak pernah batu kit. Okay. Badan energi pasal saya dah lalu train balapan 3 bulan jogging. Yes. Jogging, sprint, berenang. Berenang pun ambil kira juga? Yes. Sebab berenang adalah resistance training. Dan berenang sangat-sangat membantu dalam mengefisienkan pernafasan. I see. Java Chip Frappuccino. Awak punya nama buat saya rasa dahaga lah. Alamak, mana abang rambut kembang? Next nanti saya akan try Alright. Rambut kembang ada kat bawah. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya boleh Badik Okey, kap. Okey, sebelum tu boleh kita minum air dulu. Okey. Fizikal dan mental sudah. Alright. Soalan seterusnya. Sebentar tadi Badik kan, kita dah disajikan dengan persiapan dan sejarah daripada Gunung Kinabalu, betul? Daripada Badik. Akan tetapi, di manakah cabaran Kinabalu sendiri? Soalan saya lah, perlu ke guide ke Kinabalu? Itu sudah terjawab, betul? Nombor 2, apa cabaran Badik sebagai gugur ataupun organizer? Mesti ada cabaran dia. Kita sebagai organizer mesti akan ada satu cabaran yang Allah, kita macam tak tahulah kenapa aku pilih, kenapa aku bawa orang dia akan jadi macam tu. Kalau sebagai organizer lah, kita buat kira-kira berdasarkan per cost kan. Jadi kadang-kadang bila kita kira tu, kita kena cari macam untuk harga sekian aku kena cari minimum orang sekian. Gunung Kinabalu ni dia punya masalah, kalau sembang nak pergi ni semua rakyat Malaysia cakap nak pergi.
Dengan harga berapa? 2-3 ribu. Oh boleh ni, boleh kumpul ni kan. Tapi by the time kita open event, berjengkit-jengkit masing-masing diam. Sebab apa? Tak bersedia dari sudut kewangan lah. Dan untuk Gunung Kinabalu ni pun masalah dia kenapa kita bukannya nak marah orang tak bayar. Kita bukan nak terasa orang tak bayar, tapi kena faham yang Gunung Kinabalu ni bukan awak seorang je nak naik. Dia bukan level 1 Malaysia je nak naik, worldwide. Turis-turis datang pun nak naik Gunung Kinabalu. Sebab itu merupakan tempat UNESCO. UNESCO. Jadi apa yang berlaku, kita berebut peluang untuk mendaki. Misalnya contoh kan, kalau katalah sekarang bulan 12, katalah minggu lepas baru dia buka slot untuk pendakian sampai bulan 6. Minggu ni dah penuh bro. Boleh jadi penuh? Dah penuh dah. Dah penuh dah? Dah. Uish, laju kan? Contohlah kan. Memang senang penuh. Sebab apa? Kita just nak cakap kalau katalah ada penonton dalam ni yang belum pernah mendaki Kinabalu kan. So cabaran kita nak organise Gunung Kinabalu ni adalah peserta ni nak pergi ke tak nak. Sebab kalau kau kata kau 50-50, kau 50-50 je pun aku tak nak buat dah program. Sebab time consuming lah. Nak kena duk riki, permit ada ketat, permit pun contohlah aku ambil permit tu, aku dah bagi senarai nama tapi aku belum bayar lagi. Dan aku kena bayar dalam masa 2 hari. Bila masa 2 hari aku tak bayar, barulah permit tu akan dibatalkan atas nama aku dan dijual balik. Jadi macam kita ni, kalau contohlah nak pergi 12 hari bulan, boleh kata hari-hari kena tengah. Ada ke tak 12 hari bulan? Ada ke tak? Sebab kita tak tahu yang orang belah mana yang cancel trip. Dan itu biasa berlaku lah. I see. So nak tak nak kita kena dapatkan slot juga Jadi nak tak nak, Gunung Kinabalu ni kalau aku arrange dia yang paling pelik sikit. Sebab first thing yang kita akan buat adalah collect deposit ataupun full payment. Tak ada cakap-cakap Elio, bang saya serius bang nak pergi. Ada duit baru sembang, tak ada duit tak mau pergi. Betul. Ini jam sekarang zaman mana boleh sembang pakai Elio. Kita sembang air ludah tu semua orang boleh buat. Sembang gajah boleh terbang. Tapi hakikatnya tak boleh buat macam tu. Alright. Itu daripada sisi gugus. Selain daripada itu juga ke? Cabaran dia lagi? Itu dari sudut pengurusan. Tapi banyak bagi aku cabaran ni bahagian pengurusan lah. Sebab antaranya juga contoh macam Abah Radiologi. Dia kata dia pergi sebab bawa bini kan. So cabaran dia tu lah, cuti dengan bini, ngam tak ngam. Betul. Timing cantik tak cantik kan. Cabaran orang ketiga lah. Okay. So conclusion dekat sini untuk korang kadang kita tak boleh nak marah guru kan. Korang macam tak puas hati ke apa kan, tak boleh macam tu. Kita kena tahu kos daripada segi kos benda tu. Nak puaskan hati semua orang bukan boleh takkan dapat. Itu daripada sisi lain. Okey. Satu lagi soalan lagi kat sini. Soalan seterusnya. Bagaimana jika berlaku klien yang injured dan apa tindakan Badik sebagai gugur ataupun organizer? Takkan kita nak tiba-tiba cancel patah balik belakang. Betul? Jikalau berlaku yang injured, saya rasa macam alamak, susah juga kan. Kita fikir kalau orang yang tengah naik ni, aduh aku dah bayar dah, takkan tiba-tiba kena patah balik. Kalau ada pula aku bayar tiba-tiba kena tinggal pula. Jadi macam tu. Apa situasi dia? So injured ni saja tim mungkin daripada terselio, sesama ke AMS ataupun hypothermia. Kita akan menilaikan berdasarkan severity of risiko tersebut. Contohnya kalau hypothermia kita tahu dia dah stage 1, stage 2, kita akan tak nak kena patah balik. Sebab itu adalah ubat dia. Ubat dia kena cari tempat panas dekat bawah. Sama juga macam AMS. Kalaulah dia punya sinter AMS tu lengkap, dia akan dibawa pulang. Nak tak nak memang kita orang akan dukung bawa turun. Tapi macam mana klien lain pula macam tu kalau terjadi? Sebab tu untuk denai pendakian Gunung Kinabalu, dia ada 2 kumpulan yang akan membantu mencari yang penyelamat. Satu dia kenali sebagai Paksa, artinya search and rescue yang ditubuhkan oleh Sabah Park, yang ditubuhkan oleh Jabatan Bomba Sabah ke Kundasang, itu tak pasti. Jadi kalau kata ada kecemasan penting, dan kebetulan diorang ni semua macam kadang-kadang ada saudara mara, jiran-jiran kan. Diorang kontak-kontak,
member datang, turun dan tolong bawa turun. Jadi senang lah kerja tu, jadi senang sikit. Dia selagi mana tidak berlaku kesusahan yang besar macam gempa bumi hari tu, selagi itulah guide akan settlekan sama dia. Faham? Itu daripada sisi lain lah. Okey. Terima kasih Alright, sebelum tu minta tolong geng tag skrin dan sharekan live ini kepada rakan-rakan terdekat anda. Sebab apa? Topik kali ni kita nak cerita tentang Gunung Kinabalu. Pasal apa? Untuk musim di antaranya Disember hingga Januari, seingat saya, antaranya ramai orang akan naik Gunung Kinabalu. Jadi apa persiapan dekat sini kita akan share sama-sama. Alright, minta tolong untuk sharekan live ini dan tag skrin geng. Kalau ada sebanyak persoalan, boleh saja komen, dropkan komen saja Kita sambung Okey. Boleh kita baca komen sekejap ke? Baca komen je. Okey, jom. Kita cerita pasal injet tadi kat mana ni saya dah tak ingat. Okey. Daniel Ozi, setahun kumpul modal sebab wife nak ikut. Biasa tu. Betul, daripada segi kewangan memang kita kena ada kat situ. Alhamdulillah. Terima kasih sebab ini merupakan satu pencerahan. Kadang semua orang nak pergi, tapi daripada segi kewangan tu kena kumpul juga. Bukan kita nak kata tak boleh pergi, boleh. Tapi persiapan kat situ sebenarnya. Okey, ada kata-kata ke? Balik. Untuk komen. Okay, komen seterusnya, kota ada orang. Satu hari kalau tak silap 50 orang, 10 malim. Lebih. Saya agak yakin lebih. Tapi tak ingat berapa. 60 ke 70. Sebab ada buka bilik baru dah. Dekat bawah Labarata tu, sebelum sampai Labarata kan ada kilometer 6. Lagi 300 meter kan yang scam kan. Ada bangunan baru. Scam Dia scam sebab apa? Dia tulis macam lagi 200 meter. Dia tulis lagi 300 meter, 400 meter. Kalau kau dekat lah. Kau jalan-jalan tak sampai-sampai. Kau jalan-jalan tak sampai-sampai. Kau dah macam, apa hal tak sampai. Kau tengok sebelah, dia tulis lagi, kau baru jalan 100 meter. Kena scam tu. Kena scam. Ladim, terbaik je kepada abang. Alhamdulillah. Okay, next question. Apa ni? Nak sebut nama susah lah. Ayati Hilip. Senangnya dalam hati kalau beristeri 2. Jangan. Ladim, Ladaim tak kisah. So tak tahu Daim kot. So alhamdulillah aku pernah rasa dah hujan. Hujan bermula daripada Labarata lagi. Labarata naik ke saya di gerimis mengundang. Saya nak ke puncak, hujan mendatang sampai kilometer 8.5, artinya dekat tepi puncak Singgit tu lah nak cakap. Siapa yang pernah naik dia tahu ada signboard kat atas kan, signboard besar. Sampai situ relax jap, jalan depan sikit, lala peserta semua minta patah balik. Tak boleh belah. Kinabalu, hujan, angin, ya Allah Akbar. Kenapalah aku jadi pendaki gunung serius. Kena patah balik Tak, ikutkan guide kata okey je, cuaca belum boleh je kalau kita nak teruskan. Tapi untuk kita, again macam aku cakap tadi, equipment tu kena betul. Kau pakai equipment yang serba boleh. Contoh kita suruh pakai, ambil glove kena ada, dan glove mestilah sebaiknya waterproof. Di bantainya glove hardware. Mana mau? Ya. Betul. Alright. Itu sikit sebanyak daripada segi komen. Ada lagi komen nak baca balik? Apa lagi? Bismillah. Geng, minum air jap geng Sebelum tu minta tolong untuk komen komen tag skrin serta sharekan live ini kepada rakan-rakan terdekat anda. Sebab apa? Topik inari lain. 50 hektar 10 Malay Badan Geologi. Ada yang baru. Kemudian tak tahu abang dah campur belum yang dalam mountain top lagi dekat atas yang main apa Via Ferrata. Jadi semestinya memang lebih 50. Alright, boleh kita promote ke satu barang dulu? Satu barang. Boleh kita upkan satu botol air tak balik? Boleh go. Kadang ada setengah orang kan, daripada sisi air pun kita kena tahu juga perlu ke tidak air. Okey, dekat saya ada satu botol air. Botol air ni merupakan salah satu kategori stainless steel dekat sini Okey, boleh lepas. Boleh lepas. Okey, alhamdulillah. Ini merupakan salah satu daripada stainless steel. Jap, saya akan upkan dekat beg kuning. Dah masukkan ke belum ni? Jap geng Dah agak slow sikit. Alamak, kenapa ni? Side, minta tolong. Aduh hai. Apa hal ni? Boleh pun. Dapat pun buka.
Minta tolong untuk tap screen, stay dengan kita orang. Sebab hari ni kita nak sembang pasal benda-benda yang lain. Mana botol air? Alright. Yang ini merupakan saya pakai camel fit daripada Camelback lah benda ni. Kategori dia punya ialah 25 oz, antaranya ialah 750 ml. Yang saya suka salah satu sebab dia boleh mampu menampung daripada segi air sejuk dan air panas. Untuk air sejuk boleh bertahan hingga 28 jam dan kategori air panas boleh bertahan hingga 11 jam. Nombor 2, apa lagi menarik tentang Camelback punya ni? Dia merupakan free BPA. Kedua, ini seal. Nampak? Tak ada tumpah. Yang ketiga apa? Paling penting ialah daripada sisi odor dan stain resistant. Bermaksud kalau kita nak pakai ke botol air, pakailah air apa-apa, mudah saja digunakan. Nak cuci mudah, nak buat apa lagi cuci mudah, tak meninggalkan bau. Minta tolong geng untuk add to cart. Bag apa? Bag nombor 39. Boleh. Kita review sikit bag nombor 39. Ada orang nak minta review Okay. Bag nombor 39. IC ini merupakan Deuter Fox Cranberry Hiking punya backpack Minta tolong untuk tap screen dan add to cart dulu geng. Belanja untuk add to cart dahulu. Add to cart je. Ini merupakan Fox punya kategori Deuter Fox 40 liter. Kapasiti dia daripada sisi lain. Sekejap kita ambil dulu, kita tunjuk. Tulang belakang dia. Frame benda ni. Boleh adjust juga, tak ada masalah. Nak adjust supaya apa? Ikut shoulder pad. So kita boleh ikut saja keselesaan bahu. Daripada sisi lain, selesa digunakan. Kompartmen banyak. Dia ada bagi sekali dengan ring cover ke benda ni? Gitu. Okey. Bila saya pakai dia akan jadi macam ni. Minta tolong geng untuk add to cart je dulu bang. Add to cart saja. Belanja add to cart dahulu. InsyaAllah. Ini daripada sisi berkapasiti 40 liter untuk kategori Deuter Fox Cranberry ini. Sekejap. Simpan dulu bag. Okay. Jom kita pergi pula kepada seterusnya. Alright, balik. Balik Mari. Bag kelabu. Bag kelabu yang mana tu? Bag kelabu tak tahu saya yang mana. Kan sebelah dia itu merupakan color kita punya kapasiti. Alright. Next question. Ada lagi satu question. Hai bakal survivalist. Hai bos. Sebelah Hai, selamat warna datang. merah. Oh sebelah Gue Mox Awesome. Sebelah warna merah ini merupakan yang ini geng. Yang ni bang Ini merupakan 60 liter. Yang besar ke yang kecil bang? Kalau besar ni 60 liter je. Abang apa tadi yang komen tu? Abang Gemok is awesome. Gemuk is awesome. La ilaha illallah. Susah tau nak sebut lah. Allah. Kena game. Itu dia punya bag tu merupakan kapasiti 60 liter 60 plus 10 benda tu. Memang besar lah, sesuai buat naik tahan, sesuai badik benda tu. Yang 60-10 ni boleh. Mantap kan? Rahib Bakar, terima kasih kerana join live ke kami. Minta tolong untuk tap screen dan share live ini kepada rakan-rakan terdekat anda. Okey, kita kembali balik kepada soalan yang seterusnya. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk soalan seterusnya. Okey. Adakah Badik sebagai gogo ataupun organizer mampu untuk puaskan hati setiap pendaki untuk ke sana? Persoalan di mana manisnya Gunung Kinabalu? Lepas tu. Okey, kita jawab yang ni pula. Kita jawab yang ni. Manis di kat mana Gunung Kinabalu? Mampu ke Badik nak puaskan hati? Gunung Kinabalu ni dia menyajikan pemandangan dan juga landscape hutan yang berbeza sikit daripada Semenanjung. Tak sama hutan dia dengan kita? Sama, tapi landscape dia, maksudnya dia punya trail tu beza. Dia tak banyak lumpur, dia lebih berbatuan. Jadi kalaulah cuaca cantik, pemandangan dia memang A++. Sebab dekat Labar Rata tu pun, kalau ada angle yang betul, kau memang akan nampak view superb gila lah. Memang Badik, ini kalau Badik dah naik kena sharekan dengan korang dengan seluas ni kan? mata memandang lah dia punya view tu kan. Kadang, jadi yang kalau kau tanya nak puaskan hati semua orang ni, biasanya orang kalau dapat puncak je, at least sampai puncak lah, walaupun tak ada view. kena sampai juga puncak walaupun tak ada view. Orang biasanya orang, sebab macam aku cakap tadi, kewangan
Engkau dah mengumpul dekat 7 tahun, sekali kau pergi puncak dia hujan. Isyak. Tak boleh naik juga kan. Ya tak, time tu lah rasa dah letak 2,000 dah lah seksa kan, tak dapat Tapi puncak kita kan. tak nak kata takut. Itu atas dasar faktor cuaca kan. Satu cakap, pergi ke sana tak usah bergolok gadai. Sebab apa yang kau nak belum tentu boleh dapat, iaitu puncak. Jadi bila kita pergi tu, memang dalam kepala dah set, okay, kalau hujan aku tak boleh naik lah. Dan sebab dia tak bagi kau naik adalah bahaya dan menyeksakan. Aku pernah naik yang hujan tu, macam aku cakap, time hujan. Siapa-siapa kat sini yang pernah naik Gunung Kinabalu time hujan memang tahulah apa maksud aku. Mak Arai babe, dia memang koyak, kita koyak. Adakah perlu kita nak bawa poncho ke apa ke time hujan tu? Kenalah, itu dalam senarai equipment lah. Tapi senarai equipment tu tidaklah diperincikan sehabis-habisnya pada petang ni. Faham? Alright. Selain daripada tu, boleh tak Badik share juga sisi gelap Gunung Kinabalu? Sisi gelap Gunung Minta Kinabalu maaf kadang ada setengah macam marah. Apa hal ni kan tiba-tiba nak sembang sisi gelap Gunung Kinabalu. Bukan, kadang kita daripada Semenanjung kita tak tahu apa-apa kat sana. Kita first time nak pergi ke sana. Tapi manalah tahu korang boleh share juga, bagi Badik pandangan Badik macam mana. Kalau sisi gelap dia, nasib yang tak pasti tu lah. Okay, sejuk ke apa benda ke, semua benda kau boleh bersedia. Stamina kau boleh training, equipment kau boleh beli, tak cukup duit kau boleh kerja lebih, tak boleh kerja lebih kau boleh merompak. Jadi maksudnya cuaca. Okey, itu daripada sisi cuaca. Nombor 2, kes ditipu. Macam mana pula? Kadang ada orang macam, kita dah bayar dengan Google ni semua kan, ada pula terjadi penipuan terjadi. Adakah benda ni kekerapan tu kerap berlaku ke ataupun tidak ke? Apa pandangan Badik tentang benda ni? Itu pun boleh jadi pada sisi gelap juga. Bagi kita, bagi saya, kalau tiba-tiba terjadi macam ni pun salah satu sisi gelap bagi diri saya. Okay. Bab sisi gelap yang tu, itu adalah usaha yang tidak bertanggungjawab lah. Tapi tak boleh nak deny, memang banyak. Sebab macam aku cakap tadi, majoriti rakyat Malaysia memang nak naik Gunung Kinabalu. Dan harga naik Gunung Kinabalu tak murah. Aku cakap 2,000, dalam ni tadi ada orang peta. Tak cukup 2,000, kurang-kurang kena ada 3. Dan macam aku cakap 2,000 tu kau pergi dalam keadaan miskin, tapi sekadar ada. Ni memang level pergi boleh tidur masjid. Tu 2,000. Kalau tak kena 3,000. Tak semua orang ada 3,000, tapi semua orang nak pergi. Jadi apa berlaku? Selalu ada kita memang nampak iklan promotion mengarut. Contoh, naik Kinabalu RM800, siap flight. Orang macam kau yang tak tahu alah, murah ni kita kena ni join ni. Rupanya scammer weh. Dia tetap kos dia macam ni, dia takkan boleh rendah lagi. Kalau dah makin rendah, sama ada dia belanja kau atau tu scammer lah. Tapi most of the time memang scammer. Dan scammer ni biasanya dia rezeki orang scammer ni lah. Dia memang dapat lock job yang 20-30 orang. Faham? Tapi adakah macam, kadang ada yang bertanya kat saya kan, Benai, ada gula-gula ke apa tak? Ada barai je. Barai. Tak, dia rasa macam kelat tekak. Kadang ada persoalan kan yang terjadi. Contoh, jikalau benda ni terjadi kepada diri saya, kita istilahkan ni sebagai ditipu Badik kan? Ditipu. Saya ditipu dengan aktivitis macam ni. Apa tindakan yang perlu saya buat? Boleh tak Badik share? Kadang ada setengah orang tak tahu. Kita panik punya pasal kita sampai tak tahu apa patut saya buat sebenarnya. Okey. Pertama kena sedar yang akaun syarikat, bukan akaun personal. Faham? Okey. Sebab anda kata, kita cakap, ni scammer, dia cakap nak pergi Kinabalu. Ya, tapi masalahnya awak yang bring in duit tu. Apa boleh buat? Dan tambahan duit tu bila masuk ke akaun B, dia akan cepat-cepat dia pecah cerai kan. Dia ambil RM10 akaun sana, dia akan faham. Transaksi tu jadi transaction dia macam tu. Tapi andailah kata terkena juga, nak tak nak apa boleh buat, cuma boleh buat report Report pun kalau tak silap dengan KPDRCP rasanya. Memang ada report boleh buat untuk kes penipuan ni. Adakah
jika kita terjadi macam tu, kita akan mendapat balik pulangan kita balik ataupun Ah, ada kes dapat, majoriti tak dapat. majoriti semua tak dapat Dapat. Ui, Itu sayang. je lah kita nak remind selalu pada pengguna kan. Bila benda tu dah too good to be true. Macam indah sangat khabar dia. Daripada rupa dia. Jadi biasanya akan jadi indah khabar daripada rupa lah. Betul. Yelah, sometimes kadang-kadang kita geng yang untuk yang masuk dalam live saya ni tipulah kalau tak nampak macam trip-trip murahnya kan. Sayang pula kalau tak ambil. Rasa slot. Dia pula tulis slot terhad. Oh, betul lah macam gigil. Aku nak kena book hari ni lah. Dia jadi macam tu. Jadi nak tak nak kita terpaksa juga ambil je. Hakikatnya kita tak tahu. That's why kita nak kena belajar juga kat sini, betul? Okey. Soalan seterusnya Badik Badik, dalam memilih tips ataupun tips untuk memilih gugu atau organizer yang bertauliah, apakah dia punya ciri-ciri dia? Kalau yang kena titik beratkan, macam kita nak tahu, organizer ni memang dipercayai. Gugu ni memang dipercayai. So berartinya kalau saya bayar kat dia, selamat. Dan saya dapat apa kehendak saya nak. Apa ciri-ciri dia? Kalau nak ciri tu, Tak adalah terlalu detail kan. Kita just macam antaranya yang dah pernah buat event semua benda. okay, pertama adalah word of mouth lah. Kawan-kawan punya recommendation. Kawan-kawannya recommendation. Bila kata nak pergi dengan guru tak kenal ni, cuba tanya dalam kelompok sendiri kenal tak brother ni. Dan aku dulu memang buat macam tu. Sebelum pergi mana trip, pergi dengan orang tak kenal, aku akan cari siapa yang pernah pergi dengan dia, aku akan tanya perangai dia macam mana. Deal dengan dia okey ke tak okey. Dia bukannya macam yang kena scammer ni, majoritinya tak kenal pun tapi main bodoh duit. Kaya sangat agak tahu. Itu daripada sisi yang tu lah pertama. Kemudian bila nak bersembang lanjut ke apa ke dengan organizer macam tu, kalau kata macam tak yakin, macam tak ada kawan yang boleh vouch, yang boleh Muhammad ni okey tu kan. Kalau kata ada kawan yang boleh buat macam tu, boleh minta detail lah, nama, nombor akaun, nombor IC. Sebab kalau lah kata ada sebarang bentuk penipuan, jadi kita boleh masukkan dalam mahkamah apa tak, aku tak ingat, dan kita boleh claim balik duit tu daripada dia. Sebab kalau kita ada data tu. Kalau ada data dia lah. I see. So apa-apa pun tips memilih pun korang kenalah cari betul-betul. Maksudnya memang first diorang dah pernah buat event banyak daripada sisi lain, mungkin daripada kenalan korang. Memang dah yakin kawan korang dah pernah pergi. Jangan pula kawan recommend, kawan kau nak tipu balik. Alamak, naya tu. Tak pasal-pasal. Okey. Dan itu daripada sisi yang tu. Next question pula. Tapi Badik kan, Badik biasa bawa orang pergi naik gunung ke mana kan. Saya nak bertanya lah, apa sajian manis daripada klien yang sampai sekarang kan, bila dia sampai kat puncak, Badik tak dapat nak lupakan? Apa maksudnya keindahan dia, macam Badik tengok klien Badik macam tu sampai macam aku kena teruskan lagi buat ni. Yang Badik dah tahu cabaran dia macam mana, tapi nak tak nak atas dasar sebab ni kita rasa macam Badik rasa seronok, kepuasan tu ada. Apa? Mesti ada pengalaman dia kan, yang Badik rasa macam tak boleh nak lupakan. Biasanya yang best adalah apabila aku dapat bagi sesuatu yang jarang, yang dia tak pernah dapat ataupun jarang dia dapati dalam pasaran lah. Antaranya dia, kalau ikut kajian, awal-awal dia akan mengatakan gunung tu orang suka naik sebab view cantik lah, trek senang lah, cinggir ramai lah, benda-benda yang macam tu lah. Tapi dia ada point yang kadang-kadang tu orang naik gunung sebab orang nak kau, nak kirakan kita, nak lepak dengan kita. Bukan nak lepak, dia macam nak beraktiviti dengan kita. Sebab mungkin yang antara benda yang membezakan kita dengan grup lain adalah bila naik gunung, kalau aku pergi, braking tu tak adalah cakap jalan cepat sikit, inilah slow sikit, cepatlah sikit, tak ada. Kita lebih kepada sembang pasal ilmu macam macam dengan kita lah sekarang ni. Macam sekarang ni lah. Tapi sambil mendaki gunung. Jadi apa yang kita tengok, orang sangat puas. Dia macam, trip kau, dia puas dia macam mana? Trip kau ni boleh kata mahal tapi puas hati. Itu antara benda yang kita nak dengar lah. Betul. Agak bangga lah bila orang cakap macam tu. Terharu lah jadi. Terharu lah. Betul, kita rasa terharu. Dan disebabkan orang macam ni lah. Dan kita pun sebenarnya cas mahal, bukan nak buat pergi haji balik hari pun. Betul. Engkau cas supaya engkau tak rasa
tersakiti ataupun dizalimi oleh pengguna, iaitu pendaki lah. Tak ada rasa macam, oh aku bagi dia harga murah tapi aku tak ikhlas. Dia tak cun lah niaga macam tu kan. Kau nak aku punya ikhlas. Kalau kita fikir balik, yelah kita sebagai organizer mesti kita kena jaga kedua-dua pihak, iaitu daripada segi MGP, Malim ataupun guide, kemudian klien juga nak kena jaga juga, betul? That's why kadang setengah orang mungkin kuranglah faham daripada sisi ni. Katakanlah ini mahal, itu mahal. Tidak. Kita kena ambil daripada sisi kos-kos yang tertentu juga kat situ. Harap kadang benda ni satu pencerahan untuk kita juga. Okey, sebelum tu minta tolong gang untuk tag screen dan share live ini kepada rakan-rakan terdekat anda. InsyaAllah sekiranya benda ini dapat membantu kita orang. Okey, jom. Bolehkah kita nak pergi ke item dahulu ya, Badik ya? Boleh pinkan satu sebab saya punya saya tak boleh nak pinkan. Tak tahu kenapa. Saya tak dapat nak pinkan benda ni. Okey, tak kisah apa-apa boleh. Okay kan? Jom kita tengok Noob 30, bag paling laku keras kat kedai kita orang. Alright. Pergi dulu balik. Lepas balik. Alright, NUP 30. Tak. Benda ni daripada Nightcore, antaranya kenapa benda ni menarik daripada Nightcore. First impression daripada sisi ialah dibina dengan velcro strap, serta contohlah korang ada bermacam-macam velcro patch apa, bolehlah tampal. Itu satu. Yang kedua, benda ni merupakan kategori water resistant dan dirt resistant, so tahan lasak, tak ada masalah. Tapi bukan waterproof water resistant bukan dikategorikan sebagai laser mold system, iaitu contoh kalau saya anggaplah ini saja semata macam ni. Contoh nak simpan kat depan disebabkan dibina pula dengan sistem iaitu molding cutting system laser dia sangkutkan macam ni. Harap korang akan dapat dengan jelas. InsyaAllah inilah dia NUP 30. Daripada sisi lain lagi, dibina dengan YKK strap. Contoh korang ada headlamp nak torchlight ke apa, boleh saja sangkut kat sisi ni yang tepi. Sisi seterusnya, bukan tu je dikasih dikasih juga dengan satu lagi, iaitu dia ada bukan satu tetapi 4 dikasih. Bagi saya ni saya panggil karabiner. Bahagian dalaman ada kapasiti 2 liter punya kapasiti. Kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana cara pemakaian dia. InsyaAllah, let's go, kita try. Bahagian dalaman, belah belakang ada kategori macam velcro punya strap juga kat sini. Sisi bahagian sini pula dibina dengan webbing punya sistem. Kalau korang nak susun power bank ke, torchlight ke, pisau korang, boleh saja. Pemakaian pula dia daripada sisi lain mudah ni gunakan. Kalau kita punya ni tali dia, sebab apa? Contoh korang nak tambahkan beg saja kat sini sebagai beg dada pun boleh. Nak jadikan sebagai beg tambahan dekat beg pun boleh juga. Antaranya dekat BP20. Itu salah satunya. Sisi kedua penggunaan dia, kita try pula masukkan. Sisi kedua kita try masukkan. Ini dia kan. Okey, jom kita tengok cara pemakaian pula. Pemakaian seterusnya, kalau kita tengok balik, inilah cara pemakaian sebagai sling bag. Daripada sisi hadapan dia akan jadi nampak macam ni. Boleh saja adjust, tak ada masalah, mudah nak di adjust benda ni. Kedua, daripada sisi belakang dia akan jadi macam ni. Mana dah tahu orang kata apa, korang ada try pergi kat EDC ni event kan? Wallahualam. Ini salah satu contoh. Alright. Next. Ada soalan tak? Korang minta tolong untuk tag screen dan sharekan live ini sementara kita menunggu untuk sesi yang seterusnya benda ni. Dan ada banyak lagi sebenarnya. Persoalan ni ada. Kadang tentang Kinabalu ni kita tak tahu sangat. Deja OG, terima kasih share tag screen. Sebelum tu minta tolong untuk add to cart dulu gang. Belanja saya add to cart dulu. Add to cart je gang. Alright. Next question. Itu daripada sisi yang pertama, Badik apa yang Badik terangkan tadi. Tapi ada satu lagi sesi pula. Okay. Ada yang nak baca komen Badik? Okay, komen tak ada yang baru kot. Tak ada yang baru kan? JK nangis kat puncak bila nampak alam semesta, keindahan alam sekitar. Betul. Tapi kan kalau lah dapat kan, kalau dapat cerita dia. Tapi itulah tengok cuaca juga. Dah barat sampai atas semua kelabu kalau hujan. Ya betul. Betul. Kalau sampai time
time hujan tu apa yang aku dapat kira macam berawan lah, kabus lah. Tapi dia masih cantik lah, awan kapet lah kita panggil. Dia jadi macam kerunai ke ataupun Tapi kita tahu benda tu lebih tinggi. lebih tinggi. Wah, I see. Boleh nampak tak kita dari sisi atas nampak view sampai ke bawah ni? Tak kan? sebab puncak Kinabalu dia bukannya mendaki dia macam ni. Dia macam ni. Oh. Jadi daripada bawah ni pun sebenarnya tak nampak sangat puncak yang ni. Kita camping, kita so-called check in dekat Labarata tepi ni. Kita sebenarnya tak nampak puncak sebenar. Kita cuma nampak tebing dia je. Tempat yang kita akan naik esok dan kita akan mendalar naik pelan-pelan. Macam tu. Itu daripada segi kategori puncak kan? Ha. Okey. Sisi gelap, mulut jaga macam jamban. Jangan macam jamban. Dia je Oji, betul. Terima kasih. Yelah, kadang-kadang mana-mana kita pergi pun kita kena ambil satu apa orang kata, kita nak panggil kata-kata iktibar orang kata apa? Jangan kerana mulut badai binasa. Pepatah mengatakan macam tu, betul? Ya, betul. So mana-mana tempat kita pergi, tak kisah ke awak nak pergi Perak ke. Sama dia. Mana sama aja, betul macam tu. Alright. Question seterusnya. Soalan seterusnya. Tadi kita dah menjawab tentang sisi daripada sajian manis Okey. Satu lagi. Tak siap saya waktu tragedi 2015 Badik ada ke tidak? Pada tahun 2015 Sabah pernah dikejutkan iaitu Gunung Kinabalu dengan salah satunya dari sisinya ialah apa time tu Badik ada ke tidak kat sana ataupun Badik masih mengikuti ke ataupun belum lagi ke? Belum lagi. Time tu aku masih kat sini lagi. Kat sini maksudnya tak pernah mendaki lagi. Tak pernah mendaki lagi? Oh, I see. Ya aku tak berkesempatan lah nak tengok apa Donkey's Ear tu. Benda yang patah, batu yang patah. Tapi kan sebab ada yang saya tengok dekat sini mangsa di kalangan yang mendaki gunung time tu adalah maling gunung yang banyak. Ada juga. Tapi adakah maksudnya sejak terjadinya benda tu peristiwa 2015 iaitu gempa bumi yang terjadi kat Kinabalu tu menjadikan SOP pendakian tu menjadi lebih ketat ataupun still sama saja benda tu? Setahu aku ada sedikit sahaja perubahan dalam SOP pendakian. Dan dia ada buat untuk memastikan andai kata berlaku lagi gempa bumi, impact tidak akan seteruk yang sebelum ini. Andai kata gempa bumi yang sama berlaku lagi dengan skala yang sama ke apa, kemungkinan besar tidak akan severe yang sebelum ni lah. Faham. Itulah bila kita sembang balik pasal kejadian benda tu kan. Mungkin ada tak dekat sini korang daripada Sabah ke apa yang pernah mendaki ataupun memang stay kat Sabah kan? Yelah perasaan tu bercampur berbau kan perasaan tu. Rasa macam sedih, ada. Yelah kita sebagai mungkin ada di kalangan ada ahli-ahli keluarga kita ke apa kan. Sedih bila batu tu jatuh kat kita kan benda tu. Ush, sayang. Agak menyayat hati lah. Betul. Agak menyayat hati. Okey. Soalan tadi ada orang tanyalah daripada Sharon Wills. Benny mana Benny? Benny ada. Benny ada. Benny ada dekat depan ni tengah buat konten lah. Dia kawan-kawan dia dah tengok Kejap lah Kila sebut nama je pun tak pakai pun Benny tu. Pantang sebut nama Benny, jealous. Aduh. Okey. Aku rasa kawan korang ni apa Sharon Wills ada. Daniel Oji, kalau jadi lagi dah ada counter measurement management sekarang. Dia dah lebih prepare lah. Lebih prepare. Kelengkapan dia pun. Crash dengan live KKM ni, nasib baik saya ada dua telinga. KKM apa? Kementerian Kesihatan Malaysia ke? Tak tahulah. Angka topek? Angka topek. KKM mana tu? Boleh komen tak? Kalau tu kita nak tahu. Tak tahu juga, betul tak? Ada live lain ke kan? So boleh lah sambil-sambil tu nak tanya kat sini. Ada pada kalangan korang yang pernah mendaki Gunung Kinabalu ya, ataupun pernah mendaki dan tapi tak sampai puncak, cuba komen nak tengok juga kan crowd kita punya. Betul. Yap. Live pasal COVID sekarang lah. Live pasal COVID. Menarik. Aduh patutlah kita pula live kat sini kan. Patutlah sebab ada yang cerita. Aceh. Benny sudah muncul. Benny ada orang menyebut-nyebut nama
Apa nama dia tadi? Nama dia lah Sharon Wills. Sharon Wills. Siapa tu? Kawan Sat. Hai Fira. Okey, saya Kau dah suka tahu tak dah. kawan dengan dia? Kau tak? Benny cakap dia tak suka kawan dengan kau. Macam mana tu? Mikrofon kat sini. Apa kau cakap dia? Dia jahat. Oh. Tenang lagi, benda boleh bagi, kita bagi. Ada. Okey, soalan seterusnya Badik Okey. Tapi ini nak katakan lebih pada pengakhiran kalau ikutkan kalau ni kau. Apa dia? Okey. Akhir katalah sedikit nasihat yang akan Badik berikan kepada pendaki baru maupun yang lama untuk dia lebih macam itulah contoh. Kadang setengah orang macam, yelah Badik lebih pengalaman, macam saya ni tak ada pengalaman apa-apa. Kita kalau boleh nak hidupkan budaya bertanya. Tidaklah betul, bertanya. betul. Orang kata sekarang kalau kita tengok balik geng yang naik gunung ke apa. Alah baru naik gunung 3 gunung apa. Dah kira macam aku power lah. Asal kita pakai gator kat kepala. Dia ni nampak hebat ni. Paling outdoor ni kaya ni. Terbalik outdoor ni. Ni contoh Kadang itu pandangan first impression saya first time saya naik gunung. Nampak orang pakai gator dia, oh ni dah kira ni pasal gunung. Kadang ialah kita tak pernah pergi ke sana nak tahu macam mana pengurusan dia. Kadang mungkin ada setengah bukan sekadar kita nak pergi naik gunung saja. Mungkin dapatkan cuti yang tu boleh pergi Sabah naik gunung dan melancong kat kawasan sekeliling. Mana tempat best lagi Badik boleh sharekan ke apa kan? Untuk pergi melancong kan? Banyak ikut kan? Banyak. Dan kalau tanyalah, prinsip aku kalau boleh gunung jangan dikejar. Gunung jangan dikejar. Tak perlu kejar gunung, dia kat situ Contoh kawan-kawan, jom pergi tahun depan, jom pergi tahun depan, jom pergi tahun depan. Kalau kau tak ada bajet, kau pergi tahun lagi satu. Tak payah follow dia orang. Betul. Tapi benda ni pun boleh jadi counter juga. Betul daripada sisi kewangan tu memang tu kita kena prepare. Masa kan. Kadang masa tu, time tu masa ada, kawan pula macam, jom lah, training pula masalah kat situ. Dia tentu dah biasa dengar. Sebab tak cukup cuti, nak jimat cuti lah, apalah kan. Dia kesan cerita kalau kau nak buat betul, kau akan buat betul-betul. Kalau nak sukses rate tinggi, injury kurang, memang masa kena banyak. So, andai kata disebabkan kau nak jimat masa tu, kau kena hypothermia, kena AMS dan otak kau bengkak. Baloi jimat masa sehari? Tak adalah, tak ada baloi lah. Masa kita buat dia yang kita tak tahu ajal dia bila. Kan? Lain semua kau orang kadar dia, memang jelas. Boleh kata dalam tangan kita lah. Jadi kenapa aku cakap kat sini, kalau boleh menyimpan tu biar lebih sikit supaya kau boleh spend time lebih kat sana. Dia macam ni. Memang kau tak cukup cuti, tapi kau kena faham, kau dah sampai Sabah dah ni. Macam kau tak pernah pergi Sabah. Tak pernah. Andailah kata boleh pergi Kinabalu, ada orang offer, jom pergi trip Kinabalu, trip gunung aku bayar. Bini ajak. Bini ajak lah, kau nak kenal dengan kau dengan bapak dia kan. Contohlah. Dengar. Bini dengar ke? Bini single lagi. Try tak dapat. Try tak dapat. Tu jalan terus sombong. Contoh Contohlah. Okey, kau akan berhabis 1,000. Kau sekarang dah habis 2,000. Tak boleh ke kalau kau tambah lagi 1,000, kau boleh tambah lagi 2 hari kat sana, kau boleh relax, kau boleh sightseeing. So macam Sabah, aku dah pergi jalan sekali, mungkin lagi 5-6 tahun baru fikir balik nak datang. Otherwise kau akan jadi pendaki yang biasa pun tak ada masalah, tapi kau kena faham. Ada level pendaki flight, terus pergi Kudasang, check in. Bangun pagi, terus pergi hiking Labarata, check in. Bangun Labarata, puncak Labarata, Timpohon Gate, Kundasang, terus KK, Kota Kinabalu, terus naik flight balik. Tapi itulah, kebanyakan orang yang pergi, macam kawan saya, dia kata dia pergi Gunung Kinabalu, dia ambil spend time. Maybe first dia dah sampai, dia kata apa? Relax. Korang dah sampai, first benda paling impression apa? Cari makan dulu. Cari makan, pergi mana-mana, naik, turun jangan terbalik.
Check Lancung, lagi. check in pergi mana-mana tempat Alang-alang. tu. Alang-alang tu. Ha. Pasal apa jangan merugikan kat situ. Sebab kau dah alang-alang pergi dan sebenarnya kalau kau kira balik, cuti tu tambah 2 hari je. 2 hari, 3 hari je. Betul. Apa yang kalut sangat nak jimat cuti kan? Tak payahlah pergi cuti semata-mata nak sambut birthday awet. Tak payahlah, baik naik gunung. Dan majoriti orang aku kenal, kau cakap nak jimat cuti. Hujung tahun kelang kabut cuti tak habis. Bukan nak tanya staff, bukan nak cakap staff kedai ni ke, daripada zaman dulu lagi, zaman Tok Kado aku ingat time aku kerja. Mungkin aku baru jumpa seorang dua je lah setahun cuti dia memang habis sebelum bulan 12. Majoriti bulan 12 lupa nak cuti. Biasa macam tu. Dah siap, aduh rugi lah besar cuti aku dah 4 hari lagi, bawa kita tahun depan tak jadi apa. Itulah kau. Kan jimat sangat cuti. Betul? Padahal benda tu kalau fikir balik, kau spend time dekat situ, baloi lah. Dia baik buat 3 hari 2 malam untuk naik KK berbaloi. Nak pergi apa ni? Pula. Nak pergi pula memang sah. Apa Sama lah, pandangan dia pun sama. Untuk naik Gunung Kinabalu, yang aku cakap 3 hari 2 malam awal tu adalah daripada KL naik gunung dan balik. Total 3 hari 2 malam. Tapi kalau macam package aku buat 4 hari 3 malam. Okey, boleh balik ceritakan tentang package balik ni. Kadang ialah Mungkin lah aku buat, biasanya aku tak buat lah. So package aku yang include bayaran berapa aku dah tak ingat, 1,300 ke 1,400 macam tu, tapi tak ada termasuk flight lah. So daripada KL, idenya tentatif je, KL jumpa dekat BKI Airport Kota Kinabalu, dan terus akan bergerak ke, kita cakap Kundasang lah, kira daerah yang dekat bawah Gunung Kinabalu tu. Check in, bangun, kita pergi naik gunung sampai Labarata, check in, relax lagi. Ni kat Labarata kita dah dekat atas. Tapi Labarata ni kita start mendaki start daripada pukul berapa, dan lepas kita sampai Labarata, kadang orang tahu berapa jam je kita rehat kat Labarata tu. So berapa jam rehat, tengok berapa jam kau sampai. Kalau average orang sampai kau lupa 2 cabaran awal. Sejuk dengan ni, oksigen. Benda ni kenapa kau adalah spesimen yang best untuk bawa tajuk ni? Sebab kau pun sedar, baru tadi cakap dah lah sejuk, kurang oksigen. Artinya kau kena fikir juga in term of recovery. Kalau biasa dekat luar 1 jam tidur dah cukup, kat sana mungkin kena 2 jam 3 jam. Kadang sometimes kita terlupa geng, daripada segi macam sudut pandang kata tadi, oksigen dan suhu dia kan. Suhu dia. So benda tu kita kena ambil kira. Bila berlakunya macam tu, dah satu hal lagi. Terus tiba-tiba sampai Labarata, kau naik lah, aku tak nak naik. Pernah jadi kes ke? Ada? Pernah Sampai Labarata kau pujuk je pernah naik. Pelan-pelannya sampai sayat-sayat ke kan, buat kasar-kasar kan. Alah, buat penat lah, baik tidur. Kalau aku naik nanti turun tak sempat makan, dia bagi alasan-alasan cekumah dia, game over lah. Apa ni? Ordinary mankind ada tak? Betul, untuk di KK saja 1 hari naik puncak 1 hari. Baru pergi Via Ferrata. Mana tu Via Ferrata kan? Dekat Kinabalu kak. Via Ferrata ni kira kita akan lalui laluan-laluan berdinding batu. Lalu kau macam tu lah. Kita akan menggunakan kelengkapan tali lah aku panggil. Harness, helmet. Masa Via Ferrata dia pakai. Faham. Kira menarik jugalah Sabah ni. Yelah, macam saya ni orang Semenanjung ni tak tahu pasal Sabah ni. Kadang ada tanya-tanya Sabah ni menariknya kat mana, tak akan es Gunung Kinabalu saja. Tunggu. Tapi yelah, kita nak tahu. Mana dah tahu kau ada buatkan suatu hari nanti, selain daripada mendaki, kita akan pergi ke tempat-tempat lain. Mungkin dah. Wallahualam. Mungkin dah, kita tak tahu. Tengok rezeki macam mana. Tengok rezeki. Mana tahu permintaan korang kan. Kau try lah bawa kita orang pergi mana-mana tempat kan. Boleh saja inbox. Okey. Mana yang tadi Istimewa Gunung Kinabalu sudah UNESCO. Tapi kan Badik, ada satu sisi yang saya nak tanya. Badik kalau bawa orang sebagai Badik sebagai guru benda ni dalam perjalanan Badik nak bawa orang tu, ada tak nak Badik cerita macam sejarah macam mitos-mitos yang ada dekat dalam Gunung Kinabalu ni? Kalau mitos-mitos
ada pernah dengar. Tapi nak menyampaikan tu tak, sebab hafal tak hafal. Apa tak faham. Tapi memang ada pernah dengar lah. Pernah ada orang bercerita kat aku pasal mitos kat Gunung Kinabalu. Antaranya Badi ingat ke apa? Salah tu boleh share kan tak? Binatang. Apa ke binatang itu? Anjing putih ke apa tak? Ada satu binatang lah yang macam mengerikan lah perwatakan dia. Ada dekat Gunung Kinabalu lah. Tapi Hantulah kita hantulah cerita dia kan. Hantulah. Tapi yang aku tahu, yang cerita kat aku tu bukan orang Kadazan Dusun pun. Jadi dia nak percaya Tak lebih pun Islam. kau kan luar. Lepas tu nak percaya benda tu pun bukan senang sebab akidah kita lain kan. Betul? Tak ke situ. V2 pun berdana, nak buat V4 weh, tak usah lah. Before tu macam mana pula Badi? V4 ni ada trail dekat Semenanjung, kita panggil sebagai Trans. Bukan trail dekat Semenanjung lah. Nama trail tu dekat Semenanjung kita panggil sebagai Trans V1, Trans V2, Trans V3. V ni merujuk kepada version. Kalau V1 Yong Belah ke Korbu Gayung, kalau V2 Yong Belah, Korbu Gayung, tahan dan keluar. Kalau V3 V3 teruk aku memang tak apalah. Start masuk entah mana. Lepas tu dia akan sampai dekat kira Camar dan dia akan keluar dekat Yong Belah. Jauh. V3 saja tak silap aku 23 ke 25 hari. Jadi kau bayangkan kalau V4. Dah masa V4 akan lebih panjang lah. Jadi kalau dia suruh aku yang buat V4 memang Faham. Dia barai. kira Okay. Ada ke Badi? Ada. Nak ni? Untuk harga topek, kalau kata recommend lah. First disclaimer, untuk trip Kinabalu kali ni aku memang tak buat latihan langsung untuk mendaki Gunung Kinabalu sebab masa aku sedikit suntuk kebelakangan ni, memang tak sempat training. Tapi alhamdulillah sebab aku ada bermain-main juga, naik gunung, naik bukit dan juga badminton pada weekdays. So serba sedikit membantu lah, serba sedikit. Tapi kalau untuk latihan yang mudah lah kita cakap, jogging. Setiap hari jogging 5 kilo. Kalau boleh kasih jadi 10. So artinya sekadar berjalan pun boleh lah. Jalan pun boleh. Tapi nak minimum 5. Okay, 5 kilo. Kalau lah reti swimming. Swimming ni serba sikit membantu untuk develop kekuatan paru-paru lah, lebih kurang macam tu. Dan last but not least, cycling lah. Sebab apa, bila cycling ni dia punya pembakaran tenaga dia tu lain sikit. Cycle tu tak kisahlah kau nak cycle yang atas mesin ke ataupun pergi main basikal betul tu kan. Treadmill ataupun ni kan. Dan last but not least, kalau boleh berkesempatan, berkemampuan, pergi hiking. Hiking ni juga sebab Tapi Badik tahu tak, bila Badik cerita pasal jogging, saya teringat satu insan hamba Allah ni lah. Dia terjoin untuk baru-baru tahun lepas kan ada buat join apa ni? Marathon full marathon yang Badik join sebelum ni. Standard Chartered. Standard Chartered. Okey. Dia biasa kadang saya terjumpa kat Tuangsa punya ni track. Dia lari. Berat dia dalam berapa? Bukan nak gelakkan tapi bagus, kita puji semangat tu. Ya. Kita puji semangat nak buat 42 km Badik. 42 km. Apa benda macam tu? Adik semangat tu dah ada bagus. Tapi orang kata apa, biarlah orang kata step by step benda tu. Tapi semangat pun boleh je. Sebab at the end of the day, kau laju-laju pun kau sekadar sampai cepat. Betul. Tapi kalau kau perlahan, kau tetap akan sampai. Dan dari sudut, tak kisahlah jogging ke hiking ni kan, janji sampai tu dah kira okey dah. Banyak-banyak okey dia kalau sekadar sampai. Ya, tapi kalau larian pun beza, orang kata apa, dia ada COT. Mesti kat gunung ada COT juga. Ada. Kadang kita tak tahu Gunung Kinabalu apa COT dia. Kinabalu COT dia yang paling digeruni oleh pendaki gunung adalah sayat-sayat. Sayat-sayat. Kita daripada Labarata tu kita akan naik dan melapur diri dekat sayat-sayat. Daripada sayat-sayat tu dah akan start berbatuan
batu sampailah ke puncak. Batu saja. Bermula daripada sayap-sayap. So sayap-sayap punya cut off time kalau aku tak silap 5.5. 5.5. Tapi kena ingat kau cuma nak kena, tapi dia punya barai tu Yelah, kena ambil kira daripada oksigen dan suhu dia. yes. Dah start sejuk dah ni. Alright, Ordinary Mankind. Macam mana nak naik puncak lain di Kinabalu bang? Okay, kat Kinabalu main ada banyak puncak. Semua puncak rasmi untuk sekarang dia panggil puncak yang sekarang ni Jap geng. Tengah kerut jap. apa ke nama? Dah tak ingat? Low Peak. Low Peak. LOW_S. Low Peak tu puncak yang rasmi dia lah. Tapi puncak dia ada banyak. Dia ada macam puncak Victoria, dia ada puncak. Boleh ke kita orang biasa pergi? Orang biasa nak pergi biasa-biasa macam tu je tak boleh. Kalau puncak macam tu biasanya datang ke dah siap-siap ada surat. Surat dah hantar dulu. Kalau dia approve baru boleh pergi. So biasanya siapa yang dapat pergi ke sana, antaranya apa pandangan Adik? Adakah research ataupun pelajar-pelajar ke apa? Kalau nak buat Everest ataupun gunung-gunung ekstrim boleh disuratkan ke Sabah Park nak buat training. Kedua, untuk research. Yang ketiga ni aku lupa. Tapi kalau tanya boleh ke pergi, boleh. Tapi tim tu kena kuat sebab nak buat arrangement. Kau nak deal dengan orang, kau nak kena buat surat, kau nak kena layan kereta. Masa kereta tu mungkin ada benda yang Sabah Park nak tapi kau tak bagi. So kereta macam tu lah. Tapi daripada first time saya dengar Badik kata untuk nak buat latihan pun boleh Sebab mana dah tahu ada orang awam kat sini jenis hardcore punya pendaki tapi macam nak start, aku nak start lari daripada Lambang Ratu pergi nak atas ke, aku nak try jelajah ke puncak ni. Macam mana? Badik tahu tepurusan macam mana ke boleh Badik share kan? To be specific, akan mengaku cakap tak tahu, tapi benda tu boleh di search lah. Boleh di search. Sebab saya pun bagi saya first time untuk tahu satu benda, kita boleh request kepada Sabah Park tadi Sabah Park untuk saya nak even last, jangan kata puncak, dekat puncak area puncak Gunung Kinabalu tu ada gali. Gali ni dalam bahasa Melayu apa benda lah. Ada macam kawah lah. Aku rasa yang pernah turun sana Mak Saleh itu pun lama dah. Lama tak pernah dengar pula. Pasangan bukan pasangan, 10 orang ke tourism yang berbogel. Yang bogel tu. Itu sebelum gempa bumi tu lah. Itu sebelum gempa bumi. Sampai kan dikaitkan dengan penduduk sekitar sana lah. Angkara terjadinya gempa bumi salah satu sebab tu. Ada lah. Kepercayaan Itu orang percayaan lah. masing-masing lah. Tapi itulah, tak tahulah pandangan Badik. Bagi saya, pandangan saya lah, benda ni harus diperketatkan lagi. Yalah, kadang orang kita tak pernah jangka kan sampai jadi macam tu. Betul? Betul. And then sekadar maybe denda saja, denda pun rasa macam tak mencukupi rasanya. Sebab kita nak menjadikan harta nasional negara kalau kita fikir benda ni, iaitu gunung. Alam semua jadi ni, kalau kita tak jaga, hancur. Nanti kita nak sembang lah pasal bahayanya manusia atau bahaya gunung nanti akan datang. Tajuk tu memang saya nak kena ada. Boleh try? Benda tu. Okey. Apa pandangan Badik kan? Asing dengan undang-undang macam ni, sekadar denda saja berbaloi ke ataupun tidak? So, kalau melalui pemahaman law lah, kita tidak boleh dalam kita ada hudud, lepas tu kita ada apa tu? Kisas. Tapi kisas dalam hukum Islam itu yang paling rendah. Betul? Sebab hukum kisas ni yang setahu saya dia contoh, saya bagi contoh, kalau korang boleh betulkan saya. Tiba-tiba masuk topik agama sikit. Tak apa, kita nak share. Contoh, si fulan ni berbuat kejahatan macam ni. Jadi benda ni diumumkan kepada orang ramai. So apa yang kita dapat ialah malu. Betul ke? Betul. Itu ialah kisas. Itu kisas lah. Jadi dalam hukum ni dia tak boleh buat satu hukuman yang lebih berat daripada jenayah yang dibuat. Kesilapan yang dibuat. Dan yalah, manusia orang kata apa? Tend tu buat silap pakai kan. Kita pun jenis
Siapa tak pernah buat silap? Semua orang pernah buat silap kat situ. Kalau nak kata saya balik tak pernah buat silap, pernah. Oh, pernah. Oh, tadi. Kita tak adalah masa sampai macam tu, betul tak? Okey, Badik ada sikit kata-kata lagi ke sebelum tu? Okey, untuk saya tu saja. Tak ada kata apa-apa lagi? Tak ada. Okey, baik. Okey, korang kena nantikan insya-Allah pada minggu hadapan. Minggu depan Badik dah start pergi ya? Minggu depan tak ada. Minggu depan tak ada kan? Berarti saya kena standby tajuk lah. Sebab tajuk yang insya-Allah kita akan make adalah bahaya hutan ataupun manusia. Wah. Tajuk ni berat sedikit Mungkin ada setengah orang tertanya-tanya apa benda kaitannya hutan dengan manusia, sebab apa dia banyak cerita kalau ikutkan. Perlu ke hutan dengan manusia? Dan hutan ni memerlukan ke tidak manusia? Ya. Alang-alang kan Badik pun orang kata apa, tengah buka trik tahan sekali kan? Ada tidak. Trik tahan. Mana dah tahu kalau korang berminat nak naik gunung tahan. Jangan lupa boleh inbox kita orang, tak apa. Boleh. Kita nak training tu ini jam lah. Apa ni? Saya baru masuk ni bang. Let lu jangan end lagi. Alamak, Fidah bunga. Fidah bunga. Aduh. Okeylah Fidah. Fidah bunga. Nak kita orang sambung, Fidah kena bagi soalan. Awak kena bagi soalan. Betul. Bagi soalan dulu geng. Tapi sebelum tu boleh kita reviewkan satu item dulu. Takut risau pula. Buat-buat item satu. Buat item. Kita dicabut benda ni kita nak pasang balik belalah. Dekat belah tepi tu. Sekejap kita review sekejap satu item. Lalang tu. Try. Sekejap geng. Ambil lah benda mudah-mudah sikit Makanan lah Ambil lah makanan. Apa makanan favourite Badik? Yang Badik pakai Amazon sebenarnya. Kita nak share dengan kuning daging. Okey. Kita dengar review Badik sikit. Gulai kuning daging ni kalau aku suka pasal Amazon ni sebab ni dia. Nasi dia just nice, and then dia punya rasa kuah dia tu win lah. Berlemak ke apa? Macam mana? Macam masakan nogori ke ataupun nogori kan naik lagi lah. Soalnya ni kiranya geng-geng kita yang mana kawan-kawan kita yang Chinese naik gunung. Dia tak makan pedas kan, umum kan. Jadi dia orang boleh makan sangat lah mendalam ni. So memang biasanya Badik kalau pergi trip ni. Biasa gitu memang ni lah satu. Okey. Tapi terfikir bila cerita pasal makanan, satu benda saya terfikir Badik. Kita kalau pergi gunung-gunung mana kan, sampai puncak mesti kena masak. Kinabalu macam mana pula? Kinabalu tak boleh. Tak boleh? Tak boleh buka dapur. Tak boleh buka dapur? Tak boleh melakukan pembakaran terbuka. Terus dekat Panah Laban pun sekali tak boleh? Makanan dah siap, nak buat apa? Makanan memang dah siap? Dekat Laban Rata tu ada kafeteria. Dan buffet. Dan memang kita dah bayar siap. Kalau boleh beri ada kan. Silat-silat pacak kemah kat atas tu kan. Aduh, hai. Okey, tapi tak apalah. Sebelum kita nak akhiri benda ni Badik, saya nak minta lah tolong Badik cerita sikit pasal trip tahan punya Badik. Mana dah tahu korang ada berminat pasal untuk trip tahan yang Badik akan adakan benda ni, akan datang benda kita akan buat bulan 9 tahun depan 2024. Tahan Merapuh Kuala, naik pada Merapuh, turun pada Kuala. Selama 7 hari. Dan package tu dah termasuk dengan guide, permit, segala mak nenek permit, van LRT Gombak, tahan LRT Gombak, van return lah. Dengan ration, dengan tukar masak. So success rate dan juga kemudahan rate tu agak besar. Hopefully berbaloi lah dengan harga yang kita minta, iaitu RM950. Okey. Daripada sisi yang tu. Okey. Daripada sisi kesesuaian tahap orang yang patut join Badik. Badik entertain sekian macam ni saja, lepas ke tidak saya nak naik tahan. Kadang orang macam tipulah saya ni, kadang tak percaya dengan diri saya, kurang percaya. Kadang orang yang tahu saya punya perempuan macam mana. Hakikatnya diri kita sendiri tahu. Badik boleh cerita sikit tak? Kalau kriteria kita memang nak orang yang committed lah. Sebab tahan ni dia 7 hari, tak boleh pandang inting. Dia punya level tak boleh pandang inting tu lagi tak boleh pandang inting kalau nak dibandingkan dengan Kinabalu. Sebab kita kalau lah kata sesat ke apa ke, susah situ. Yalah, sebab orang minta maaf kadang setengah orang akan cakap kat saya macam mana. Saya naik Kinabalu macam saya utarakan tadi kat Badik betul.
Kinabalu lagi susah lah. Tahan ni alah senang je. Kinabalu lagi tinggi lah. Tapi kita kena fikir susah tahap Kinabalu daripada segi ketinggian iaitu suhu udara. Yes. Dia bukanlah ke arah tacticality dia. Yes, technicality bukan. So Technicality. Technicalities. Tak tik-tak pula dia sebutnya. Technicality-nya tahan lagi ni power lah dia punya padu dia. Mana dah tahu kalau korang yang geng-geng suka adventure kan. Ini trik yang sesuai untuk korang. So jangan lupa boleh inbox tak pun direct dengan Badik sendiri Boleh. Apa pun Roger je. Boleh Roger saja insya-Allah. Fidah Bunga ada soalan tak? Buat masa ni sebelum kita nak endkan live kan. Korang ada apa? Kesian Badik ni. Suram je muka dia kan. Alright, saya baru terima TikTok Shop ni. Ada ke kemah besar-besar bas? Baik untuk saya yang plus size. Lama duk cari tak reti. Okey. Fidah Bunga, Badik boleh cerita sikit pasal kemah tak? Alang-alang tu. Tapi saya tak nak masukkan dekat dalam ni kemah. Alang-alang boleh lah Badik kemah cerita. Besar-besar bas. Baik-baik untuk saya yang plus size. Lama duk cari tak reti. Berapa orang tu? Nak berapa orang guna kak? Apa ni lah. Aku rasa akak ni kau tunjukkan je kemah. Okey. Sekarang kita akan try berjalan-jalan sekejap Saya akan tunjukkan kepada akak Angah. Akak Fidah Angah betul Fidah Bunga. Kita try tengok. Lagi satu, kalau nak naik GK. GK tu apa tu? Yang lelaki lah. Ada jambang simpan. Gunung Kinabalu. Macam mana tu Badik? Lelaki kalau ada jambang simpan, mahal tu lah. Gunung Kinabalu, I see. Sekejap. Badik. Badik mati. Alright, ngam. Tak maaf. Jom kita pergi pula pada seterusnya. Tunjukkan kepada korang. Okey, first antara kemah saya ada kat sini ialah kemah yang ini. Ini merupakan kemah Creek Cyclone 210. Untuk akak yang tadi yang tanyalah. Ini kategori 6 orang. Apa yang menarik dari kemah ni merupakan dia punya kategori tinggi dia 215 cm ketinggian dia. Luasan dia 250 kali 250, ada dua kali kakis dan color warna hitam. Ini antara color hitam. Awning boleh expand juga benda ni. Kita boleh expand kat awning. Tingkap breathable. Nampak? Tak ada masalah. PU rating dia merupakan 2000 punya rating. Itu antara daripada sisi kemah yang pertama. Kalau spek dia, mari sini saya tunjuk sikit spek. Sekejap bang Ini antara spek dia. Kalau nak cari kemah yang berkeluarga yang boleh semayang sekali lah. Ni spek Decree Cyclone 2.0. 4-5 orang tapi nak besar, boleh berdiri, boleh solat. Yang penting boleh belakang dan anak gerai. Boleh. Ini antaranya lah saya akan suggestkan. Kalau jenis lain, ni spek dia 250 kali 250 ketinggian 215. Kategori dia punya spek fly sheet polisi ada UV coating sikit. Gitulah. Cik. Kalau kemah-kemah lain saya ada kategori yang besar lagi Buat masa ni kalau ada pun kategori 8 orang. 8 orang punya kemah macam ni bang. Kak, ini 8 orang. Ini 8 orang je. Jadi 2 double layer, ada 3 color oranye, ada color warna kakis dan satu lagi ada color dia ialah color warna hitam. Kategori yang ni double layer, keluasan tinggi memang nak semayang pun boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Tinggi dia lebih kurang 190 cm tak silap saya. Majoriti rakyat Malaysia pun tak ada sampai 190. Jarang-jarang saya jumpa rakyat Malaysia 190. Kalau korang yang tinggi dia 190 boleh komen Korang mana tahu lah ada tinggi 190 boleh je komen. Kalau seronok-seronoknya kedai boleh tengok-tengok kemah sana sini. Meh lah sini datanglah singgah kan. Buat cuci-cuci mata, manalah tahu kan ada terkena madu racun sikit daripada kita orang ni kan. Aceh. Alright, sebelah ni pula ialah kategori 6 man tent, 6 orang. Kategori dia double layer. Sebab apa? Pemilihan kemah paling terbaik double layer punya kemah lah. Kalau kita pakai single layer nak tak nak kena ada flight sheet. Okey.
Next pula. Apa-apa ada apa-apa soalan tak buat masa ni? Nak bertanya tentang keadaan sekeliling ke, manalah tahu ada tengah mencari seluar. Akak nasi ayam tu dia belagak nombor dia. Ai. Tak adalah. Okey. Alright. Kalau korang ada soalan boleh try komen je. Boleh try komen. Kalau ada soalan. Contoh macam ni kan. Contoh kalau akak lah atau abang-abang semua yang ada kemah kan. Maksudnya berkeluarga. Pisau bawah 50 ada? Ada. Ada yang harga 55. 5 bawah 50 tapi 55 pula. Ada yang 27, ada yang 35, ada yang RM40. Waterproof ke glove dia? Glove ada yang waterproof, tak ada masalah. Contoh kategori glove waterproof Alamak, saya pun tak pandai spek-spek sangat pasal glove. Ni contoh lah. Ni contoh. Ini? Kategori ni? Ada satu? Model lama lah tapi ni. Manalah tahu nak bawa ke hadiah kat anak-anak ke, nak pergi Japan ke. Cik, tak pasal-pasal pergi Jepun Bang, unta 6man 10. Ada lagi tak bang? Yang ni. Saya ada yang ni bang. Keluasan dia 330 kali 210. Ketinggian dia 185 cm. Tinggi. Dom ni ada tak yang boleh connect dengan kemah? Tak payah pasang flysheet kan? Okey. Fidah, menjawab soalan Fidah Bunga. Kategori dom ni keluasan dia 420 kali 420, ketinggian 250. Yang connect kemah tak ada, belum ada. Tapi contoh kalau akak nak buat jenis connect tak ada masalah. Contoh akak ambil kemah macam ni. Kemah untuk 6 orang, type cyclone benda ni kan. Dia ada flysheet dia, boleh saja connectkan, panjangkan sikit unit dia tapi kena letak dia punya ni lah. Dom memang luas. Ada 2 color, kakis dan color ni. Contoh satu lagi, setengah orang kata nanti kalau hujan angin masuk susah pula. Sebab tu dia ada sediakan pintu dia. Pintu dia macam ni geng. Ini ialah kategori pintu dia. Ada yang jenis macam ni. Yang pertama. Yang kedua pula. Mana dia punya ni laju juga. Laju juga orang beli Alamak, tinggal yang ni sajalah geng. Aduh. Kategori satu lagi punya pintu tu dah habis. Ada satu lagi punya pintu. Maksudnya dia bukan kategori, apa ni kita panggil? Dia bukan kategori punya pintu ni. Dia tak ada dom tu. Jadi pintu 100%. Dia bukan macam kelambu. Yang tadi kelambu yang saya tunjuk. Alright. Ada soalan lagi tak? Kalau ada soalan boleh komen. Saya akan teruskan komen. Lagi satu. Ni saja nak promote. Korang boleh tengok dekat TikTok shop kita orang Kita orang kayu pun ada. Di kala musim hujan, mana nak cari kayu? Betul tak? Sebab apa kategori macam ni? Setengah orang ada ambil macam ni. Sebab apa? Nampak besar-besar sikit. Nak pakai macam ni pun boleh. Ada 2 kategori kayu. Kayu softwood dan hardwood. Tak ada masalah. Harga. Harga tak perlu risau. Antara softwood harga dia RM20. Kategori hardwood dia harga dia RM25. Yang macam dalam beg pun harga 25 ke 30. Saya dah lupa. Korang boleh try tengok dekat TikTok shop kita orang Manalah tahu ada yang berminat nak cari kayu ke apa kan. Boleh je. Teruskan saja. Lagi. Rancakkan sikit komen. Ada komen tak? Lilwat, thank you for join my live. Ni kawan saya sentiasa waktu saya live. Nampak? Hari-hari pakai spek. Poyo dia ni. Asyik. Ini Oji. Soalan, ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh dropkan komen saja. InsyaAllah kita akan try. Kita akan beri maklumat. Style tu dia ni. Memang saya yang pasangkan baju dia. Kita pasangkan seluar. Asyik. Macam tu pula Tapi dia ni perempuan. Caprice ke tu? Topi nasi janganlah sebut. Ini topi nasi tau. Apa ni? Dia punya tema dia apa? What's on the news today? Aduhai, tak pasal-pasal pula tersebut pula. Kan? Gitulah Caprice. Lagi satu, mana tahu ada yang mencari sleeping system ke apa, macam-macam kita orang ada. Daripada macam ni tergantung. Diri saya tak gantung kat sini lah. Ini tempat tidur lah. Nak minta Abang Jamal buka live parang boleh ke? Live parang? Nanti saya akan try tanya kat dia. Jom, kita try. Borak, cuba tanya dengan dia sikit kan. Okay. Abang Jambang, boleh ke saya masuk awak ke dalam live? Okay. Ada yang bertanya, iaitu nak minta Abang Jambang buka live pasal parang. Bila lah, mana dah tahu kan. Tu nanti kita cuba. Sebab dekat TikTok tak boleh buat. TikTok tak lepas lah abang. Abang dia Oji minta maaf TikTok tak lepas. Dia marah nanti.
Okey. Next. Ada soalan lain tu? Fidah Bunga ada yang nak bertanya tentang apa? Bermacam-macam kategori ada. Muhammad Fadlil. Mencari karabiner. Ni satu lagi. Ni antara benda yang popular. Hero Clip. Nampak? Pasal apa? Belum try lah saya nak gantung diri saya pasal apa. Mana tahu nak buat gantung anak-anak. Kedai kat mana? Batu Gopeng tu saya dekat Kuala Kangsar je ni. Oh, tengok baju Badik terus kata Batu Gopeng Badik pakai baju Gopeng Badik kedai kami di Taman Melati Setapak Taman Melati Setapak. Seluar-seluar ada. Mencari daripada kategori ni. Botol ayak ada. Apa? Pelaicit ada. Ni limited. Sebelah Kelly Small, betul? Sebelah Kelly Small. Ada lagi nak yang mencari bantal-bantal pun ada. Tuala. Apa lagi kita nak tunjuk. Saja nak share-share kan, mana tahu ada. Baju bajan ada. Daripada kategori ni macam-macam. Kita sapu. Daripada sini ada yang tepi ni apa pula kadang orang tanya. Ni. Yang mencari perekod, manalah tahu ada geng-geng kat sini yang tahu nak mengayamkan jadi gelang kan. Tajarlah sikit kita. Saya pun nak buat juga kan. Saya punya jam tangan tukar dia punya strap ni pakai paracord-nya. Korang yang pandai ni boleh komen lah. Belanjalah saya sikit kan cara-cara dia. Daripada sisi lain, pensan boleh spender sepandang masuk kedai ni. Banyak. Bawah ada lagi. Ini tingkat atas saja. Tingkat bawah ada lagi. Bermacam-macam kategori ada. Okey? Akak tu tanya kias mana? Tahu nak buka kat Kuala. Oh, Alright. Ada soalan tak sebelum saya nak endkan live ini? InsyaAllah sebab bateri saya minta maaf. Dah tak mengizinkan untuk saya live. Kalau korang ada apa-apa soalan boleh saja komen InsyaAllah. Pasal apa? Ni. Kalau barang berdekat bawah banyak yang taktikal. Taktikal memang banyak dekat belah bawah. Atas ni. Okey bang, minta diri dulu. Okey, terima kasih kerana sudi stay dengan live saya Saya belanja korang mini live dulu. Jangan lupa yang baru masuk ni, follow kita orang untuk mengetahui info yang lebih lanjut. Dan akan datang saya akan utarakan tajuk bersama Badik ataupun ada setengah orang lain menceritakan daripada sisi bahaya hutan atau manusia. Soalan yang akan datang lebih berat lagi lah kalau ikutkan, insyaAllah. Apa-apa pun, terima kasih korang. Jangan lupa stay tune. Alhamdulillah. Alright. Saya Mael daripada Core Outdoor and Tactical ingin mengundurkan diri dahulu. Kita jumpa pada live yang sesi akan datang ataupun malam ni kita bercerita tentang barang. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.